semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada kejahatan, kesesatan, neraka dan bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dapat sama-sama menghadirkan diri sekali lagi untuk menyambung pembelajaran hadis tentang bab solat, yang mana kita dah sampai ke hadis tentang bacaan Al-Fatihah, yang mana Nabi tanya kan. Nabi tanya. Ini diriwayatkan, hadis ini sebenarnya dalam sembahyang subuh. Diriwayatkan dalam sembahyang apa? Subuh. Memberi makna apa yang dikatakan oleh sesetengah orang jika sembahyang kita itu sembahyang jahriyah, solat jahriyah. Jahriyah ni lawan kepada solat yang diam. Okey, maknanya yang ni bacaan yang kuat. Kan ada orang kata, sesetengah pandangan kata, kalau imam baca kuat, jahriyah lah, sembahyang jahriyah, kita tak kena baca Al-Fatihah. Ini bercanggah dengan hadis, kan? Sebab hadis ini diriwayatkan Nabi tanya tu pada waktu solat subuh, dan solat subuh jahriyah, kan? Jadi di sini pandangan jumhur adalah lebih rajih, lebih dekat kepada hadis, kerana jumhur mengatakan wajib kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itulah yang kita pegang dan itu yang kena dengan hadis. Jadi hadis seterusnya sampai sini jelas kan? Hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Betul ni? Betul. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka ni siapa? Anas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka ni dulunya membuka solat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya surah apa ni? Alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah. Zada Muslim, dalam periwayatan Muslim ada tambahan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraati wala fi akhiriha. Anas kata, dalam periwayatan Muslim ada tambahan yang mengatakan, Anas kata mereka memulakan sembahyang, Abu Bakar, Umar dan Nabi memulakan sembahyang dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam tambahan Muslim dia kata mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan. Maknanya apa? Maknanya yang mereka dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Bakar, daripada Umar, zaman tu yang mereka jadi imam, mereka mulakan dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kedengaran bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni bila datang? Kan? Jadi kita tahu kalau kita belajar hadis, bukan Wahabi orang yang mulakan dengan alhamdulillah ni. Siapa yang mulakan dengan alhamdulillah ni? Siapa yang baca alhamdulillah kuat, yang maknanya dia baca bismillah slow, kan? Orang kita katakan baca bismillah slow, Wahabi yang ikut dia, kan? Sekarang ni siapa sebenarnya Wahabi? Nampak macam Nabi semuanya Wahabi. Ni kita baca ni Nabi, Abu Bakar, Umar, maknanya mereka ni Wahabi lah. Kalau macam tu, kita kena jadi Wahabi lah, sebab kita kena ikut Nabi. Betul tak? Jadi bukan kita nak mengukur mereka ni Wahabi atau tak Wahabi dengan mulanya mereka tu dengan alhamdulillah. Maknanya kalau dia baca bismillah slow, Wahabi lah dia. Tidak. Kat sini hadis jelas. Anas bin Malik, dia kata Nabi mulakan bacaan dia dengan alhamdulillah, Umar mulakan bacaan dia dengan alhamdulillah, Abu Bakar mulakan bacaan dia dengan alhamdulillah. Jadi mana kita nak ikut sekarang ni? Nak bismillah kuat ke nak bismillah slow? Kalau kita ikhlas nak ikut Nabi, bismillah kuat ke slow kita? Slow, kan? Kalau kita masih lagi kata kenapa dia nak pertikaikan, kenapa orang ni baca bismillah kuat, maknanya tak ada ilmu lagi lah kita tu. Baru berapa hadis ni, baru bab solat ni dah jumpa dah, kan? Nampaklah kita, kejahilan kita. Dan ramai lagi yang masih jahil, masih lagi tak tahu. Wa fi riwayat di Ahmad wan Nasa'i, dan dia ada riwayat daripada Ahmad dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yujhiruna bi bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat yang lain menyebut daripada An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dan Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali yang kita sebut tu, periwayatan daripadanya menyebut la yujhiruna, mereka tidak membaca kuat. Maknanya dia baca tak bismillah, baca tetapi
perlahan, slow. Mereka tidak membaca kuat, termasuk la yujhiruna. Mereka tidak membaca kuat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pilihlah nak ikut siapa kita ni. Kita nak ikut siapa? Kan? Walaupun orang kata kita Wahabi, katalah saya tak sakit, yang penting saya nak ikut Nabi. Saya nak bersama Abu Bakar, saya nak bersama Umar. Kamu nak kata saya Wahabi, tak sakit? Betul tak? Jadi jangan kita takut. Jadi kita pun kena baca Bismillah sebab takut pada orang tuduh, orang macam-macam. Kita nak ikut Nabi. Dan Nabi buat, ini kata-kata mereka semua, kata-kata Anas, riwayat Anas bin Malik, dia tak baca Bismillah, kuat. Sampai orang boleh dengar, kata dia mulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada lagi riwayat yang lain daripada Ibnu Khuzaimah yang menyatakan kanu yusirrun, mereka ini merahsiakan apa? Bacaan Bismillah. Maknanya mereka sengaja merahsiakan bacaan Bismillah dan memperdengarkan bacaan Alhamdulillah. Mereka baca, tetapi mereka baca secara rahsia. Bismillah tu dia rahsiakan, orang tak dengar, orang dengar Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'laha. Okey, yang Muslim tadi kita baca, kita sebut apa? La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim ada sebut dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir. Kita ada 3 riwayat selepas tu yang menyatakan dia baca bismillah, tetapi bismillah dia slow, perlahan. Kan riwayat yang lain. Jadi yang dalam riwayat Muslim tu dia tak dengar sebenarnya, dia tak dengar. Ingat ke tak baca? Okey, fahaman kita ke sini adalah dia baca tetapi perlahan, kerana riwayat yang lain menyatakan dia la yujhirun, tidak membaca kuat. Dan riwayat yang satu lagi kata dia menyorokkannya, merahsiakannya. Jadi kita fahamlah riwayat Muslim apa maksudnya. Maksudnya mereka dengar macam tak baca, tetapi sebenarnya bacaan itu perlahan. Jelas? Daripada Nu'aim al-Mujmir, qala, dia berkata, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku telah sembahyang di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya apa ni? Abu Hurairah jadi imam, kan? Nu'aim sembahyang belakang Abu Hurairah, jadi imam lah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia baca ummul Qur'an al-Fatihah, hatta idza balagha waladdallin, sehingga bila dia sampai kepada bacaan waladdallin qala amin, maka dia katakan amin. Wa yaqulu kullama sajad, dan dia berkata setiap kali dia sujud, wa idza qama minal julus, wa yaqulu kullama sajad wa idza qama minal julus, dan setiap kali dia sujud ataupun dia bangun daripada duduk. Masa dia nak pergi sujud, masa dia nak bangun daripada duduk, qama minal julus, maksudnya bangun daripada duduk bila? Tahiyat awal lah tu. Tahiyat awal, so satu-satunya yang kita bangun daripada duduk, betul tak? Dia kata apa? Allahu Akbar. Yaqulu kullama sajad, apabila dia setiap kali dia sujud, setiap kali dia bangun daripada duduk, dia akan baca Allahu Akbar. Thumma yaqulu idza sallam, kemudian dia akan berkata ketika mana dia memberi salam, wallazi nafsi biyadihi inni salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah bagi salam, dia bagi tahu kepada orang-orang lain, sesungguhnya aku telah meniru kepada kamu, menyerupai kepada kamu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ni dia sebut apa? Dia sebut Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikutkan hadis ni rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, kalau ikutkan secara zahirnya hadis ni dengan hadis yang sebelum ni tak ada masalah lah, nak baca kuat ke tak nak baca kuat. Yang baca kuat tu pun sahabat juga. Abu Hurairah yang tak baca kuat 3 orang, 2 orang sahabat dan seorang Nabi, kan? Jadi mana satu yang lebih layak digelar Wahabi ni sekarang ni? Yang ni lagi kuat, kan? Kalau ikutkan yang bacaan perlahan tu lagi kuat, kerana Nabi buat. Dan Anas bin Malik ceritakan Nabi buat, bukan sekadar Nabi buat, dia kata Abu Bakar,
Umar, mereka ni mengikut Nabi. Kemudian Abu Hurairah buat, dan dia kata dia telah meniru solat Nabi. Betul tak? Maknanya mungkin Nabi buat dua-dua. Kalau ikutkan sebab ni dua-dua adalah hadis. Jadi janganlah besarkan masalah yang tak ada. Tak ada masalah pun sebenarnya, kan? Kamu tak ada hujah terhadap puak-puak yang ikut sunnah ni. Kamu nak juga orang nak pesongkan orang daripada mendengar mereka, kata mereka Wahabi sebab sifat-sifatnya begini. Antaranya ialah angkat tangan kat sini, tak baca bismillah. Kita nampak semua angkat tangan kat sini, tak baca bismillah, semuanya daripada hadis. Nampak sangat niat kamu jahat nak pesongkan orang daripada kebenaran. Jadi kita faham siapa yang sebut Wahabi macam tu. Dia nak pesongkan orang daripada kebenaran. Tak payah kita bincang lah bab Wahabi ni. Kita letak jauh dah. Orang yang nak pesong manusia lain daripada mendapat kebenaran, dia akan gunakan benda tu. Dia akan gunakan kata-kata tu sebab dia tak ada hujah lain dah, kan? Jadi kita tak payah ambil tahu pasal Wahabi ke tak Wahabi ke. Yang penting yang dia bawa tu hadis, kita ikut, kan? Jangan fikir tentang orang nak salahkan kita, orang nak tuduh kita, orang macam-macam lah tuduhan orang ni. Orang yang ikhlas dia tidak akan hiraukan tuduhan ataupun ikhlas mencari kebenaran, dia tidak akan hiraukan tuduhan, caci maki orang. Yang penting yang saya bawa tu betul. Hadis seterusnya, tengok ada syarahan ke tak. Hadis ini, Syekh pensyarah kata, hadis ini merupakan satu dalil ke atas pensyariatan membaca bismillah secara kuat dan juga membaca amin. Kan dalam hadis tu ada sebut, bila dia sudah baca waladhdallin, dia baca apa? Amin. Maknanya orang baca amin selepas waladhdallin ada dalil, kan? Dalam sembahyang lah. Kita kalau baca Al-Fatihah kawan luar sembahyang ke amin semua, kan? Ini Abu Hurairah tunjuk dalam sembahyang. Cuba buka Al-Quran. Ada ke perkataan amin selepas waladhdallin? Tak ada. Habis tu yang kita, kalau orang lain baca Al-Fatihah pun, dia baca Al-Fatihah, kan? Nak pendengar kepada kita. Sudah baca Al-Fatihah, kita pun amin. Itu dalam sembahyang. Dia sendiri pun baca. Cuba suruh anak kita baca. Dengar, lepas waladhdallin dia buat apa? Sebab amin. Amin tu yang dibaca dalam sembahyang. Maknanya itu pun kena ada dalil. Sebab tu Syekh kata, kamu nak baca amin sebab dia bukan daripada Al-Fatihah. Kamu nak baca amin dalam sembahyang, kena ada dalil. Nasib baik ada dalil. Abu Hurairah kata dia ikut solat Nabi dan dia buat. Dia membaca amin selepas daripada waladhdallin. Faham kan? Jadi hadis ini merupakan dalil kepada bolehnya kita baca amin selepas Al-Fatihah, dan bolehnya kita nak baca bismillah kuat. Yang baca bismillah dulu tak payah nak cari masalah, timbulkan fitnah nak ditegur orang yang baca bismillah kuat. Yang baca bismillah kuat tak payah nak timbulkan masalah, nak kata Wahabi pada yang baca bismillah slow. Tak ada masalah, benda itu luas. Wala man yakun lianna man yakuna khalfa as-saff la ya'rifu min qira'ati al-imam wa du'a'ihi illa ma kana jahran. Kerana sesiapa yang berada di belakang imam tidak akan tahu tentang apa yang dibaca oleh imam kecuali jika bacaannya kuat. Sekarang ni yang meriwayatkan tu duduk belakang imam, dan dia riwayatkan, dia kata baca bismillah, kemudian umul kitab, umul Quran, kemudian dibaca amin. Maknanya semua tu Abu Hurairah baca kuat ke slow? Kuat lah, sebab tu dia duduk belakang boleh dengar. Faham kan? Jadi imam memang ada dalil dia yang dia sebut amin dan makmum sebut amin bersama imam. Wa qad ikhtalifa fi jahri wal israr bil basmalah wa ta'min. Tetapi ulama bercanggah pendapat. Telah berlaku percanggahan pendapat pada bacaan, pada menyorokkan bacaan bismillah dan juga menyorokkan bacaan amin. Ada orang dia tak baca bismillah, ada orang dia tak baca amin. Maknanya bukan tak baca, dia baca tapi perlahan. Itu maksudnya menyorokkan. Maksudnya menyorokkan, baca tetapi kita menyorokkan bacaan tersebut. Ada percanggahan ke tak? Ada percanggahan, memang diakui. Okey. Cuma kita nak tahu yang betul, boleh buat tak dua-dua ni? Kan ada dua-dua sahih. Jadi ada masalah. Biarkanlah orang yang dah bercanggah pendapat, adalah sebab-sebab dia. Adakah kita perlu ikut? Tidak, kita tahu dua-dua ada dalilnya.
Wal arjah, dan Syekh kata yang paling rajih, min haitsud dalil, daripada dalil. Kita baru baca sikit ni, kan kita dah jumpa banyak riwayat yang menyatakan perlahan tu lagi kuat dalilnya, kan? Sekarang ni ada banyak dalil tentang perlahan. Yang kuat hanya satu. Syekh kata, Syekh sebut, Syekh nak suruh kita tak payah kalau letih-letih aku dah cari daripada kau. Al-arjah, yang lebih rajih. Ingat kata rajih, kan? Bermaksud rajih yang lebih dekat dengan dalil, lebih benar dengan dalil. Yang lebih rajih Syekh kata adalah wal arjah min haitsu dalil huwa al-israru bil basmalati wal jahri bit ta'min. Ialah menyembunyikan basmalah, menyembunyikan bismillahirrahmanirrahim, dan al-jahr, iaitu menguatkan, membaca dengan kuat. Inilah yang pandangan yang rajih. Memang ada pertelingkahan, tapi yang rajih yang tepat dengan dalil ialah baca basmalah perlahan dan baca amin kuat. Ini yang rajih. Ada pertelingkahan? Ada. Tetapi yang rajihnya perlahankan al-Fatihah, perlahankan bismillahirrahmanirrahim, dan kuatkan bacaan Okey, jelas? Jelas, Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata jadi lepas ni kalau semayang di belakang imam yang tak baca kuat bismillahirrahmanirrahim tu, yakinlah, jangan takut. Sebelum ni kita takut, kan? Sah tak semayang aku? Wahabi ni. Tak ada. Kita sekarang ni ada ilmu membawa kita keyakinan. Yakin bahawa dia tahu sunnah. Dia ni tahu sunnah. Kita rasa lagi selesa semayang belakang dia, kan? Dia ni tahu sunnah. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza qara'tumul fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Daripada Abu Hurairah dia berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sekiranya kamu membaca Al-Fatihah, maka bacakanlah bismillahirrahmanirrahim, kerana bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Faham betul? Kan? Al-Fatihah, walaupun imam baca Alhamdulillah kita dengar, tetapi imam baca juga bismillahirrahmanirrahim. Dia sorokkan, kerana Nabi kata kat sini kena baca bismillah, kerana bismillah itu adalah salah satu daripada ayat-ayatnya. Kalau kita buka Quran pun, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Kita tengok ada 7 ayat. Cuba tengok ayat pertama dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kerana ini hadis. Okey, di sini dia kata rawahu Darqutni wa sawwaba waqfahu. Darqutni telah meriwayatkan hadis ini, tetapi Darqutni kata sawwaba waqfahu. Mula-mula dia riwayatkan sebagai hadis, kemudian dia perbetulkan balik, dia kata waqfahu, sawwaba, memperbetulkan waqfahu. Hadis ni hadis mauquf sebenarnya. Mauquf ni dia tak sampai ke tahap daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauquf hadis itu sampai kepada para sahabat sahaja. Okey, jadi di sini kata-kata para sahabat, bukan kata-kata Nabi. Itu maksudnya. Darqutni meriwayatkan begitu. Tengok hadis dia. Ay qala inna as-sawaba anna hadha al-hadith mauquf. Jadi Darqutni kata sesungguhnya yang betul hadis ini adalah sesuatu yang mauquf, tak sampai kepada Nabi, hanya disandarkan kepada para sahabat. Wal hadis la yadullu ala al-jahri bil basmalah wal israri biha. Dan hadis ini dia tidak menunjukkan ataupun menjadi bukti atau dalil kepada bacaan kuat bismillah ataupun tidak. Hadis ini, kalau dia hadis pun, dia menjadi bukti kepada, dia boleh menjadi dalil kepada bacaan bismillah sahaja. Sama ada kuat atau tidak, dia tidak ada kaitan. Betul tak? Innama yadullu ala al-amr bi mutlaqil qira'ah biha. Okey, secara mutlaknya hadis ini, secara generalnya, dia hanya menunjukkan kena baca bismillah. Jelas kan? Yang penting ini mauquf, riwayat daripada Darqutni dengan sebagai hadis mauquf, tak sampai pada Nabi. Hadis seterusnya, wa anhu qala, dan daripada Abu Hurairah juga dia berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya, idza faragha min qiraati ummil Quran, sekiranya dia telah siap daripada membaca ummul Quran iaitu Al-Fatihah, rafa'a sautahu, dia akan mengangkat suaranya, wa qala, dan berkata amin. Ada dalil ke tak kita sebut amin kuat tu? Ada. Ini semua dalam sembah yang tak ada dalilnya, kita baca Al-Fatihah sebut amin di luar sembahyang. Jadi ayat ke-8 kan? Jadi ayat ke-8 Al-Fatihah ya. Yang hadis mauquf tu, bolehkah kita beramal dengan? Mauquf tak, kita tak boleh cakap hadis lah. Dia dikatakan hadis sebab orang dah iktiraf sebagai hadis, kemudian dianalisa kembali, didapati bahawa ini tidak sampai ke tahap hadis yang marfu' yang sama dengan yang maknanya sampai kepada Nabi. Tapi kita tak, selagi mana kita kata dia hadis, kita tak anggap dia daripada Nabi, tak salah kita. Tak ada masalah kata-kata para sahabat. Bukan hadis lah. Dan sahabat, selagi mana dia ni tidak terbukti dia jahat atau tidak amanah, kita kena anggap dia amanah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Kecuali sahabat tu nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi iktiraf dia sahabat juga, sebab tu Nabi tak bunuh dia, Nabi tak qisas dia, Nabi tak panggil tak ambil hudud kepada dia, sebab Nabi takut bagaimana nanti kalau Nabi tengok dia nak buat satu benda, dia tengok juga kesan daripada tu, adakah lebih buruk ataupun lebih baik kan? Orang datang jelas-jelas Abdullah bin Ubay bin Salul ni munafik. Lepas tu sahabat-sahabat bagi pendapat, bunuh sajalah dia Rasulullah kan? Allah kata bagaimana nanti orang cakap aku nak berdakwah, apa nanti orang cakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ni membunuh sahabatnya sendiri, sebab orang dari luar tak tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul tu, bagi dia sahabat Nabi ya? Orang luar kan? Ini Nabi apa? Sahabat sendiri dibunuh. Nampak? Jadi apa kita nak cakap sekarang ni? Nak cakap para sahabat semuanya amanah, kecuali jika ada bukti menyatakan sebaliknya. Faham? Jadi boleh guna kata-kata mereka. Jika benar itu daripada mereka, kita pakai. Faham? Dan hadis seterusnya, kata amin tadi kan, mengangkat, Abu Hurairah kata Rasulullah mengangkat dengan kuat, mengangkat suaranya apabila dia selesai membaca ummul Quran, dia disebut amin. Darqutni meriwayatkannya dan menghasankannya, wal Hakim mensahihkannya, wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hajar wa nahwihi. Banyak riwayat ni, yang penting dia statusnya hasan dan sahih. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Abi Aufa, radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Abdullah bin Abi Aufa kata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an shay'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Faqala, seorang lelaki ni dia datang kepada Nabi, dia kata, sesungguhnya aku tak mampu untuk mengambil daripada Al-Quran sesuatu. Dia tak mampu nak baca Quran, tak mampu nak baca sesuatu ayat daripada Al-Quran. Dia kata macam tu. Fa'allimni, maka ajarkanlah aku. Dia tak boleh nak baca Quran, dia kata. Maka ajarkanlah, dia tak hafal lagi, tak ingat lagi. Maka ajarkanlah kepada aku apa yang yujzi'uni ni mensahkan sembahyang aku, menggugurkan kefarduan tu, kefarduan bacaan Quran tu, mengsahkanlah tu. Maksud yujzi sama dengan bacaan Quran tadi. Apa dia? Ajarkanlah kepada aku yang boleh menggantikan bacaan Al-Quran. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, qala, dia berkata, qul, katakan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi orang yang tak tahu Quran lagi, bacaan dia apa tu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, dan hadis ini bersama lagi al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban
Ibn Hibban wad Darqutni wal Hakim. Hadis ini hadis yang sahih. Bagi orang yang tak tahu, mungkin orang baru masuk Islam ke apa ke, kalau dia tak tahu lagi Al-Fatihah susah bagi dia, ini dia boleh baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai kan? Orang macam ni janganlah dia pergi naik jadi imam. Dia tak kenali diri dia. Jangan mana-mana nak pergi naikkan diri dia sebagai imam. Kalau orang suruh jadi imam pun, kita undurkan diri kita. Sebab pernah dah jadi di bumi Kuwait ini. Pernah berlaku di bumi Kuwait ini. Sedangkan ramai lagi yang tahu Al-Fatihah kat belakang tu, kan, dia naik jadi imam kerana umurnya, mungkin kerana umur. Naik jadi imam, terkejut habis orang belakang, disangkakan Al-Fatihah yang akan dibaca. Tengok subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Balik malam tu semua solat balik isyak. Abang-abang tak ada, tak kena masa tu tak kena, alhamdulillah. Ikhwan pun tak kena. Ikhwan dengar kawan-kawan cerita sampai sekarang rasa kelakar. Dia orang sendiri pun rasa kelakar. Dia orang pun hairan macam mana nak buat macam mana ni. Lah sekali balik semua isyak pula sekali lagi. Kalau tanya abang-abang ni dekat-dekat kawasan kita lah, benda kita lah juga lah. Ada. Dah lama dah kejadian tu berlaku, dah lama dah. Dan diharapkan tidak berulang lagi lah. Okey. Itu tak mengumpat sebab tak kenal kan? Tak mengumpat tu. Tadi nak kata hadis tak? Okey, hadis seterusnya. Jadi hadis sebenarnya jelas bagi orang tak tahu kan, bukan orang masuk Islam dan sebagainya. Jadi kalau kita dengar ini macam, kenapa ni bukan ke untuk kita aman, tak. Kalau kita dengar contoh macam orang yang baca benda ni sebelum dia tahu Al-Fatihah, dalam masa dia tengah nak belajar Al-Fatihah contohnya, kan, kita akan ingkar dia ke tak? Kita tak ingkar lah, sebab kita tahu memang ada hadis, kan. Kalau orang tanya kita, macam mana saya ni, saya tak tahu lagi ni, saya baca subhanallah alhamdulillah, boleh ke? Kita cakap apa? Boleh lah. Jadi ini membuka fikiran kita. Jangan pula ilmu dia membuka fikiran kita. Kita dulu tertutup semua benda, kata tak boleh, tak pernah dengar ni, habis ni. Kamu siapa ustaz kamu? Habis ajar bertasbih dan sembahyang ni. Sekarang otak kita terbuka. Itu ilmu. Dia tidak menjadikan kita, dia menjadikan kita yakin. Itu ilmu kata, yang menjadikan kita makin belajar makin syak, makin belajar makin waladda, makin belajar makin anak angkat. Itu bukan ilmu tu, kan? Itu dah nampak jelas bukan ilmu macam ni. Bukan ilmu. Makin belajar makin was-was. Yang ni baru ilmu. Kita terbuka minda kita, kita yakin benda tu betul. Sebab kita ambil daripada sumber. Kita bukan ambil daripada manusia, kita baca hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Inilah hidayah yang Nabi tinggalkan kepada kita, berpandu kepadanya. Hadis seterusnya daripada Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhahri wal 'asri fi ar-rak'atayn al-awlayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang bersama kami, maka dia membaca pada solat Zuhur dan Asar pada 2 rakaat yang pertama dengan bacaan Al-Fatihah, pembuka kitab maknanya Al-Fatihah, dan suratain, 2 surah. Wa yusmi'una al-ayah ahyanan, dan dia mendengarkan kepada kami satu ayat. Kadang-kadang kami dengar daripada dia satu ayat. Wa yutawwilu raka'atal ula, dan dia memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain, dan dia membaca pada 2 rakaat yang terakhir bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihah sahaja. Muttafaqun alaih. Maknanya 2 rakaat yang pertama tu, rakaat yang pertama dibaca Al-Fatihah dan 1 surah, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan 1 surah. Pada rakaat yang ketiga dan keempat dia hanya baca dengan Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah sekarang ni apa yang kita buat pun ternyata kena dengan ini hadis ni sahabat riwayatkan dia dengar. Kadang-kadang dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sembahyang Zuhur dan Asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang tu, kadang-kadang ahyanan maknanya
Jarang-jarang, kadang-kadang yusmi'una, dia mendengarkan kepada kami. Dia mendengarkan, kadang-kadang dia mendengar kepada kami saat dia kata ayat tersebut. Bi fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayat ahyanan. Ayat kita kata semua bacaan. Okey. Rasulullah mengajar tu. Sebab tu sebenarnya kita kata dia baca perlahan, sunat perlahan, tapi kalau orang tu baca kuat, batal ke sembahyang dia? Tak batal. Ini hadis tu, kefahaman daripada hadis. Kalau imam tu baca, kita boleh dengar, batal ke? Dia baca dalam solat zuhur dan solat asar, imam baca tu kita boleh dengar bacaan dia. Mikrofon dia buat, dia punya tu kuat sangat kan, kita boleh dengar bacaan dia. Adakah kita kata subhanallah, Pak Imam ni solat zuhur, ni solat asar, kita kena kata subhanallah sebab imam baca kuat, solat zuhur solat asar, boleh? Tak ada masalah. Sebab Nabi pun kadang-kadang tu sahabat boleh dengar. Cumanya kita kata apa? Solat zuhur dengan solat asar sunat baca perlahan. Solat maghrib, isyak dengan subuh sunat baca kuat. Maknanya kalau maghrib, isyak, subuh imam pergi baca slow, sah ke tak sebenarnya sembahyang tu? Sah. Sunat. Faham ke? Tapi kalau dalam solat maghrib, isyak dan subuh tu imam tu baca slow, kita kena hati-hati, takut dia ingat solat zuhur. Takut solat maghrib kita solat tu, kita kena hati-hati. Kalau dia baca slow, takut dia ingat solat asar sebab benda dah pernah berlaku. Dah berlaku kat Kuwait juga. Siapa imam tu? Ni yang kat dia sedang bercakap. Yang makmum kena hati-hati. Kalau imam kita kena syak, imam ni kenapa dia baca slow ni? Adakah dia tahu benda ni sunat dan dia sengaja tak nak ambil sunat? Sebab kebanyakan orang secara defaultnya memang dia ingat, bukan dia yang tahu sunat tu orang ada ilmu saja kan. Secara default manusia biasa dia ingat wajib lah kalau solat maghrib kena baca kuat, kalau solat isyak kena kuat. Sebab tu kalau siapa-siapa kadang-kadang kan manusia orang awam dia tu nak jadi imam zuhur, dia nak, tak ada masalah, beres. Berapa lagi nak jadi imam zuhur? Tapi kalau maghrib, isyak, tak baik, tak apa, syahada kan, kau nak menolak. Sebab dia macam ingat wajib benda tu baca kuat. Cuma nak kata kalau imam ni dia baca slow dan kita tahu dia tak pernah belajar hadis ni kan, hati-hati. Mungkin dia tengah niat tu sembahyang asar, tengok kalau sembahyang tu sembahyang maghrib, dia nak naik je, kita jaga-jaga baca subhanallah. Dia nak naik rakaat keempat kan, kita jaga baca subhanallah. Sebab dah kena rasa Pak Cik Yunuh jadi imam kan. Dah kena lama masa tu kat embassy. Sebab hilang apa panggil, lupa akhirat, ingat dunia sahaja kan. Masa tu main game bukan family, dia panggil sport festival. Sport festival daripada pagi sampai malam, bayangkan dalam embassy tak dapat matahari. Pagi sampai malam tak dapat matahari, mana dah kita ingat dan banyak pembantu tu kan. Jam tangan pun tak ada. Main game. Tapi ingat sembahyang. Cuma tak teringat asar dah sembahyang. Sebab dia memang sama, zuhur ke asar tu semua lampu tu tak ada, jadi tak teringat lah. Orang tahu nak kita naik je dah, kita niat sembahyang asar, orang lain niat sembahyang maghrib. Tapi tak ada siapa cakap subhanallah, bagus dia orang, ada ilmu. Masa nak naik rakaat keempat tu baru ada dia cakap subhanallah. Okey, jadi itu kata hati-hati sajalah, hati-hati kan. Kalau ada orang sembahyang zuhur, sembahyang maghrib dan isyak baca slow, hati-hati je kata, bukan kata kita kena kata subhanallah. Dan cuma hati-hati sebab takut dia tersilap. Jadinya hadis seterusnya, ini nak menyatakan kita tak payah tegur imam tu kalau dia baca bunyi kuat sikit ke kan, ataupun dia baca perlahan dalam solat maghrib ni, semua tu adalah sunat. Kemudian daripada Abi Sa'id Al-Khudri, hadis ni ada syarahan, kita baca syarahan dulu. Soalan berkenaan solat maghrib ni, kalau imam tu senyap kan, makmum pun tunggu imam baca, lepas tu dia pun rokok. Macam mana tu, dia tak ada imam tu imam makmum dia kena tengok juga. Dan imam tak baca langsung kan.
Takkan dia tunggu lama kita tak baca. Dia baca, dia kena baca. Kalau imam lama sangat dan dia tahu imam tu tengah baca, kan? Imam tu tengah baca sebab tak logik ni. Kita akan, kalau kita baca apa ni, doa iftitah pun tak ada dah lama sangat, kan? Dia kena, last kali dia kena baca Al-Fatihah. Makmum kena baca. Kalau dia contohnya makmum tu sedar, ni imam ni, lepas tu imam tu rukuk, dia baru nak baca Fatihah. Lama sangat dia kena habiskan lah Al-Fatihah. Habiskan juga Al-Fatihah kerana kamu masuk bersama imam. Okey, dan kita tahu dah solat yang bacaan kuat pun kita wajib baca Al-Fatihah, apatah lagi solat yang bacaan slow, kan? Jadi kena baca Al-Fatihah. Kemudian ikutlah balik imam. Lepas baca Al-Fatihah, ikut balik imam tersebut. Tapi jangan kita jadi panggil lurus benda. Imam tu lama sangat, kita pun lama juga tunggu tak baca ni kan. Lama je 3 kali ulang iftitah kan. Iftitah 3 kali. Ada lah macam tu, kan? Kita kena ada syak juga imam kita ni. Kenapa lama sangat ni? Dia tak masuk. Dan kita dilarang tunggu. Kita disuruh tunggu tu kenapa? Sebab imam baca Al-Fatihah. Kalau imam tak baca Al-Fatihah, ada penyebab untuk kita tunggu. Tak ada penyebab. Hanya penyebab bila kenapa kita tunggu imam baca Al-Fatihah, sebab imam baca Al-Fatihah, dia Allah kata apa? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Sekiranya dibaca Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dan juga diam. Sekarang ni memang tak ada siapa baca Al-Quran. Buat apa kamu diam? Orang kamu diam. Solat diam. Lepas tu kalau kita baca Al-Fatihah, kan, dia dah rukuk, kita tak habis ni. Dia dah sami Allahumma hamdah, kita tak habis. Macam mana terputus ke macam mana tu? Tak. Kalau terputus mengikut imam lah. Solat kita contoh hari dua, kita kena berada prioriti juga, aulawiyat. Kita nak sah sembahyang kita ke kita nak mengikut imam? Sebab kalau sembahyang tak sah, dapat ke pahala mengikut imam? Tak dapat. Macam-macam mana pun nak mengikut imam, aku kena sah dulu sembahyang tu, kan? Kalau tak baca Al-Fatihah, sah ke tak sembahyang kita? Tak sah, jauh sekali untuk kamu mengikut imam. Jadi tak payah nak fikir ikut imam, sahkan solat aku dulu, kan? Kalau dapat pahala mengikut imam, alhamdulillah. Kalau tak. Yang kita diajar apa ni, dia punya jaga masa 2 rukun apa? Yang diajar tu tak nak sentuh lagi. Bukan tak nak sentuh lagi, sebab diajar. Siapa-siapa boleh kata saya diajar, kan? Orang tu cakap, orang ni cakap, siapa-siapa boleh claim. Kalau betul ada, bawa lah dalil. Sekarang ni Kalau tak ada lagi kan, dalil tu ke depan lagi tak ada kan? Dia tak melekat ia betul ke tak? kita tengok ada ke tak. Kita tengok ada ke tak. Sebenarnya nak mudah cakap tak ada lah. Memang tu tak payah kita nak bincang-bincang, bawa dulu dalil kata. La nuslikul ahdath. Namun tak, kejadian tu tak ada lagi, kejadian tak berlaku lagi, tunggu dia berlaku. So maknanya sekarang ni yang kita kena pegang, kita baca je habiskan Al-Fatihah, imam macam mana pun kita habiskan dulu baca. Baca lah, habiskan dulu Al-Fatihah kita. Kita pegang pada tu lah sekarang ni. Yang ikut juga imam. Kena ikut lah. Imam mana masalah tadi kan? Ikut dia. Memang laju sikit. Tak, sekarang ni Sekarang dah jumpa malam. dia dah sampai ke sujud kan. Kita habis. Kenapa boleh jadi macam tu? Kita baca lambat lah. Kita baca lambat, salah kita. Ini tak boleh. Kamu tak baca lambat. Kenapa kamu baca lambat? Kalau imam tu baca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul, Al-Fatihah dia sah dan dia baca dengan kadar waktu tersebut, kenapa kamu lewat pada dia? Itu kena tanya. Kamu yang kena perbetulkan Al-Fatihah kamu. Kamu yang kena betul, bukan imam yang salah kan? Kita yang salah. Kita sepatutnya kena kuat, kena lajukan lah Al-Fatihah kita. Allah tak suruh kita dengar sebutan kita, tak. Lidah kamu menyebutnya dan kamu tak rasakan terasa. Dah. Itu kata tak ada istilah kita baca lambat apa. Salah kita, bukan salah imam tu. Faham kan? Salah kita. Kalau imam boleh baca dengan tajwidnya betul, dengan apa semua betul, dengan kadar waktu yang begitu, kita baca panjang lagi pada dia sampai dia sujud. Pelik semua kalau sampai sujud ni. Sebab kalau contoh Pak Imam kat sini, kalau Pak kat Malaysia mungkin sebab dia kira baca cepat kat sini, rukuk lama. Kadang-kadang rukuk lama sampai Allah liman hamidah. Kalau kat Malaysia terus sujud. Kat sini sampai Allah liman hamidah pun lama. Sebab dia baca doa. Ada doa kat situ. Perasan tak sampai Allah liman dia lama. Biasanya rukuk tu memang lama. Rukuk lama. Ni lama. Tidak lama.
Kalau dah sampai ke sujud, itu dia tanya, ini kena faham. Kita kena betulkan Al-Fatihah. Walau Kita boleh 3-4 kali kot. Ya. Walau boleh 3-4 kali kot. Itu kan bukan saling banyak. Itu awak punya sembahyang kena perbaiki. Dia tidak lama. Okey. Jangan kita bercanggah dengan imam kerana ada hadis yang lain menyatakan kita kena ikut imam. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka apabila dia rukuk, kamu hendaklah rukuk. Apabila dia sujud, kamu hendaklah sujud. Faham? Kita lakukan yang wajib bagi kita, itu baca Al-Fatihah. Nabi kata tak payah baca benda lain, baca Al-Fatihah. Dan baca itu menggerakkan mulut, bukan membetul kan. Tak. Nak menukarkan daripada nak membezakan antara niat dengan baca saja, iaitu menggerakkan mulut. Faham kan? Orang kita dia salah, dia sibuk nak salahkan imam. Kecuali kalau imam tu memang baca laju kan, memang tak sah. Al-Fatihah dia tak sah. Fatihah dia laju, Ferrari kan, memang Bugatti lagi ha. Sebab tahu ya ni. Dia baca laju kan. Kalau kita cek, kita kata tak mungkin boleh baca kan. Aku dah baca laju lah Fatihah aku ni 13 saat boleh siap. Maknanya satu ayat berapa saat? Kira-kira lagi 13 saat aku boleh siap. Laju gila tu. Imam tu baca 5 saat. Tak logik. Sebab surah Al-Fatihah 7 ayat 5 saat macam ni. Logik tak? Tak logik. Di situ kata tak logik. Yang tak logik yang tu imam tu kita kena tinggal. Sebab dia tak boleh melaksanakan perkara yang wajib untuk menjadikan sahnya sembahyang, dia itu membaca Al-Fatihah dengan betul. Betul tak? Dia tak boleh nak lakukan benda itu. Kita boleh tak nak ambil dia jadi imam? Tak boleh. Orang yang tidak mampu melakukan perkara yang wajib, tidak boleh kita ikut kerana perkara itu bagi kita juga wajib. Imam macam tu baru kita boleh salahkan, Pak. Tapi imam macam tu jarang kita nak jumpa. Semua Sarawak kat kampung. Kat kampung kan? Sarawak. Kampung kat Indonesia ke kampung? Ada juga? Oh hebat, orang kampung ada Bugatti. Ada Ferrari Formula 1 juga. Buat jadi imam. Macam ke Indonesia lah. Kitab tu baca keluar kurang kitab itu apa kitab Sebab nak kerja 20. jadi keluar masjid lah tak ada. Dia tak faham, kesian kat dia tak faham sembahyang Nabi, sembahyang malam Nabi macam mana. Nabi sembahyang dia, Aisyah kata, kamu jangan tanya betapa panjangnya dia, betapa cantiknya dia. Aisyah kata jangan kamu tanya. Kenapa Aisyah kata jangan kamu tanya? Sebab Aisyah sendiri tak boleh nak sifatkan betapa cantik dan betapa panjang. Bagaimana tak panjang sampai bengkak kaki kan? Sampai Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah kamu buat diri kamu sampai macam ni, bengkak kaki? Bukankah kamu telah dijanjikan syurga kan? Sampai bengkak kaki, maknanya dia baca macam Ferrari ke? Agak-agak. Cuba fikir menontak sikit kan. Tu kesian kat kamu tak faham. Kamu rasa kamu dah ni dah, kamu rasa kamu level tinggi lah. Dekat kampung tu kan dia lah, kalau kita tegur dia, kita yang kena. Dia nak kerja, Maknanya dia rasa dia dah level tinggi kan. dia nak kerjakan kuantiti. Tapi dia tak faham Nabi solat ni bukan macam tu kan. Bagaimana kalau macam tu boleh bengkak kaki? Tak bengkak lah kaki, cepat siap. Lepas tu Aisyah sendiri kata, jangan tak boleh tanya aku. Kalau kau tanya aku, tak boleh nak cakap juga kat pada kau. Jangan kamu tanya betapa cantiknya bacaannya, betapa panjangnya rakaat ni. Itu sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Faham tak kan? Jadi nak laju-laju tu bukan panduan daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi tak pernah cakap kamu kena kejar 20, 90, 40. Tak ada. Nabi kata salatul lail rakaatin. Sembahyang malam 2 rakaat. Ikutlah kamu nak buat berapa. Kan? 2 rakaat kamu nak buat berapa? Nabi tak pernah buat lebih pada 11. Kamu nak buat berapa, ikut kamu. Kan? Tapi janganlah sampai kamu punya sifat solat tu lain dengan solat Nabi. Yang laju macam tu memang confirm lain terus lah tu. Bukan ajaran Nabi Muhammad SAW lah tu. Jadi ada faedah ke kalau kita buat amalan yang tak serupa dengan amalan Nabi? Ada faedah? Tak ada langsung faedahnya. Habis begitu sahaja waktu kita, dan kita tidak dapat faedah. Jadi macam orang yang Allah sebut dalam surah Al-Kahf. Allah sebut apa? Yuhsinuna sun'a yahsabuna annahum
yuhsinuna sun'a. Mereka ni duduk atas dunia, dia perasan, ingat, dia dia mengira diri dia ni dah yuhsinun, melakukan perkara yang baik. Rupanya tidak. Ramai orang perasan kat atas dunia. Macam tadi tu perasan, oi kami hebat, surau kami ni 20 kan? Ramai orang datang. Ramai perasan. Sebab cepat. Cepat. Tu ramai. Kurang-kurangnya kita kena ada lah tamak nina, kena ni lah, semua benda yang menjadikan solat kita sah kena ada. Tu kata imam tadi kita tengok laju sangat, kita tak boleh pergi masjid lain. Kita tahu imam ni tidak boleh mencukupkan syarat untuk sahkan sembahyang dia, aku tak boleh ikut dia kan. Bila-bila kita dah tahu dah bacaan Al-Fatihah yang rajihnya kepada makmum adalah wajib baca, itu pandangan yang rajih. Kalau imam tu sendiri kata pada mazhab Hanafi tak kena baca Al-Fatihah, kita ikut mazhab Hanafi kat sini. Jadi tak apa saya baca lagi sebab awak tak kena baca Al-Fatihah. Apa kita nak buat kalau dia cakap macam tu? Kita tak boleh ikut dia. Memang kita dah belajar dalam hadis. Pandangan yang rajih adalah memang kena baca. Sembahyang subuh, Nabi sendiri tegur pada sahabat, mungkin kamu baca sesuatu, Nabi kata jangan baca. Tetapi kecuali, Nabi kata jangan baca kecuali Fatihah, menandakan Al-Fatihah kamu kena baca walaupun imam tu tengah baca. Faham kan? Walaupun imam tu baca, ku buat. Hadis seterusnya daripada okey, sekejap Dan hadis ni dia kata Nabi membaca panjang pada rakaat pertama. Maknanya dalam solat zuhur pun, solat yang apa ni panggil sirriyah kan. Solat yang kita menyorokkan, baca diam, senyap pun Nabi baca panjang pada rakaat pertama. Bukan kata ala-ala dah diam tu tak payah baca huruf lah, baca Al-Fatihah sahaja kan. Nabi baca, kalau nak ikut sunnah Nabi baca panjang. Nabi baca satu surah yang panjang dalam rakaat yang pertama. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kunna nuhazziru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhr wal 'asr. Ini apa makna dia ni? Hadis sebelum tu tak ada syarahan Tadi dah syarah dah. Syarah dia pendek saja. Dia menyebutkan tentang setiap rakaat ada surah, kemudian dia mendengarkan kepada kami. Kadang-kadang dia mendengarkan. Yusmi'una ni dia mendengarkan, maknanya sengaja mendengarkan. Dia nak tunjuk kepada umat dia, kepada sahabat dia, kalau baca kuat pun tak ada masalah, tak membatalkan. Walaupun sembahyang tu sembahyang yang sorok, kalau baca kuat pun tidak membatalkan. Faham kan? Menandakan benda itu sunat. Itu maksud dia. Dia sengaja mendengarkan. Kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang. Rakaat pertama surah panjang, kedua pendek, 3 ke 4 tak ada. 3 ke 4 ada. Itu saja syarahan dia. Kemudian hadis seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri kan. Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata kunna nuhazzir qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia ni? Nuhazzir min bab an-nasr, ay nukhris wa naqis, nuqaddir. Nuhazzir ni maknanya kami cuba untuk mencongak, mengkadarkan, mengukur. Okey, kami cuba estimate, cuba untuk nak kira berapa panjang bacaan ataupun rakaat, kadar rakaat sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata macam tu, Nabi berdiri ni panjang mana? Dia cuba sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asr, dalam sembahyang zuhur dan asar. Sahabat cuba nak tengok panjang mana, dia nak kira. Fahazzarna qiyamahu fi rak'atain al-ulayain min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah. Maka kami kadarkan panjang bacaan dia pada rakaat yang pertama dan kedua seperti mana panjang bacaan alif lam mim tanzilus sajadah. Alif lam mim tanzil kitab min rabbil surah sajadah. Okey. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai ayat Surah sajadah. Surah sajadah berapa muka surat? Dia 3. Ada 3 ayat kan? Surah sajadah ada 3 muka surat lebih kurang. Maknanya
Panjang ke tak panjang ke? Kalau buat solat lama kat situ kat sini confirm dah tak datang rumah Jumaat. Confirm imam tu kena komplain kan. Pak Imam kau baca apa ni solat lahu? Padahal dia tak tahu Nabi sahabat kata baca surah sejadah dalam solat. Solat subuh baca sejadah baru lari lah. Solat subuh orang baca sejadah, orang fikir nak pergi ke tak aku hari ni. Tak pergi. Sembahyang yang paling Allah sukai, sembahyang subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Aku pergi, Pak Imam baca sejadah. Mana satu dalam dilema nak pergi ke tak nak, sekali orang komat dia kat rumah dia fikir. Kadang-kadang buatlah kan, kadang-kadang. Ataupun boleh cakap pada makmum. Tapi kalau kat Malaysia bukan kadang-kadang, setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dia buat. Itu bukan daripada sunnah kalau setiap hari Jumaat tu. Kan? Kita kena break kadang-kadang tu. Kat sini dia tak buat. Kat sini tak buat. Kalau dia buat orang tak datang sungguh. Kat sini kau tak pernah jumpa dia buat sebab nak kejar ni. Nak kejar sujud ni. Panjang 3 muka surat. Memang betul 3 muka surat. Ya? Sedap. Kat mana? Kat sini? Pernah? Masjid sini Kat masjid mana pernah buat? Mangkang. Mangkang yang Rabus tu dah? Yang Rabus? Jarang, tapi jarang sangat. Ikhwan sendiri tak pernah kena lagi. Tak pernah kena lagi. Kalau pernah kena tu suka, kalau tahu gimana nak buat kan, suka boleh bangun lewat sikit hari Jumaat. Sebab kita ni kadang memang kebanyakan dapat rakaat kedua je. Kena doakan supaya orang bagi kesungguhan lagi pada saya. Kadang-kadang benda tu dah jadi macam wajib. Memang betul. Siapa yang tak baca, makmum pula yang akan marah. Makmum pula akan marah. Makmum rasa macam tak komplit solat subuh kita hari ni. Dan dia akan tengok kalau imam tak datang, mulalah dia rasa panggil apa ni, tak sedap duduk ni, pandang punggung. Imam tak datang kan, siapa hari ni hafal jadah? Aku tak hafal. Betul. JK masjid tu. Dia 4 bilat dia biasa ni. Aku tak hafal, bocor rasa aku hari ni. Buat sakit pula. Jadi nak kata, kalau dah sampai ke level macam tu, yang kita anggap sunat tu seolah-olah kita telah menjadikan dia wajib. Dah tak jadi sunat dah. Benda tu boleh jatuh pada bid'ah. Kita telah menganggap bacaan itu adalah wajib pada hari Jumaat. Bid'ah kita tak boleh jadi tu. Jadi bila sampai ke level tu kena stop dulu. Bagi tahu kepada semua orang yang bacaan sejadah pada hari Jumaat tu adalah sunat saja. Kita kena stop dulu. Sama macam bacaan doa ni. Doa orang dah anggap macam wajib selepas sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kena doa Jumaat. Lepas tu kena selawat. Orang dah anggap macam wajib. Kalau tak buat, rasa macam tak komplit solat kita. Nak bangun ke tak nak bangun ni? Nak bangun ke tak nak bangun? Doa tak baca lagi ni. Kan? Nampak tak tu? Sampai level macam tu, kita kena stop. Sebab orang dah pandang benda tu sebagai wajib. Itu yang bid'ah. Kita tak salahkan doa. Doa secara umum memang boleh, tak ada masalah. Tapi bila masyarakat dah anggap dia dah ada waktu khusus selepas sembahyang wajib berdoa secara berjemaah, itu dah jadi bid'ah. Yang mana ibadah yang umum telah dikhususkan. Itu yang bid'ah, mengkhususkan ibadah yang umum. Kaifiah dia umum, cara dia umum. Telah khususkan. Faham kan? Kita cakap bid'ah tu memang sebenarnya kita baca surah sejadah pun kata bid'ah. Allah. Betul. Dia ingat macam mana baca Quran boleh jadi bid'ah? Pelik dah kamu ni, Wahabi. Dalam kuliah dia cakap, dalam kuliah dia cakap ada lepas sembahyang isyak tu dia suruh duduk, take time dan berdoa berduaan. Kalau dia Nabi boleh kita ikut lah, sebab dia terima wahyu. Sekarang ni agama Islam dah jelas turun. Nabi pun dah wafat. Kamu tidak boleh menentukan lagi, mengajarkan ajaran yang baru kecuali jika Nabi dah ajar. Nabi dah ajar sahabat dia suruh duduk. Tak ada. Nabi saya kata lagi mengambil hadis selepas sembahyang isyak adalah makruh. Belajar lebih pada lepas sembahyang isyak adalah itu mengambil hadis. Kita buat apa selepas sembahyang isyak? Sebab dia akan kompromis dengan kita subuh esok tu. Betul tak? Kalau orang tidur awal, hari kalau contoh esok tu subuh hari Jumaat, dia tidur awal malam Khamis tu, tak ada masalah. Dia boleh bangun walaupun dia tahu imam akan baca surah sejadah kan. Tapi kalau kita lewat kan malam tu dia tidur lewat, kita rela lah, tak apalah, tak pergi pun. Sedangkan solat yang terbaik di sisi Allah adalah solat pada hari Jumaat, solat subuh pada hari Jumaat secara
berjemaah. Itu solat yang paling Allah suka. Okey, jadi di sini Syekh itu kata apa, ustaz dia kata apa dalam kuliah apa, kita tak boleh ikut. Bagi kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lepas sembahyang Isyak, kalau dia katakan Syekh kata sembahyang Isyak suruh duduk bersama kan? Bukan, maksud dia lepas Tapi dia ada sebut Isyak. tak lepas sembahyang. Tak ada sebut. Tak ada sebut. Kalau ada sebut Isyak kita boleh tunduk sebab dalil bercanggah dengan dalil. Kan? Sama juga kalau dia kata lepas sembahyang secara umumnya. Kalau contoh sembahyang itu termasuk sembahyang Jumaat, memang termasuk sembahyang Jumaat. Kalau cakap secara umum kan, sembahyang Jumaat cuba buka surah Jumaat. Allah kata apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Sekiranya telah selesai kamu menunaikan solat Jumaat, maka fantashiru, Allah suruh, maka bertebaranlah kamu. Suruhan Allah, bukankah suruhan membawa kepada wajib. Dia akan jatuh, kalau jatuh kepada sunat. Maknanya sunat fantashiru. Sebab itu suruh macam mana pun suruhan. Kan? Sama ada wajib ataupun sunat, sebab suruhan. Fantashiru, bertebaranlah kamu. Habis itu macam mana kamu kata suruh kami duduk, sedangkan Allah kata suruh pergi. Gunakan kita. Tak kisah awak pakai serban besar, awak pakai jubah labuh ke apa ke, tak kisah. Yang penting agama Islam ni akal. Allah bagi akal kepada kita. Sebab tu Allah suruh kita ikut Islam. Kan? Allah tak suruh haiwan ikut Islam, Allah suruh haiwan beragama. Kenapa? Sebab haiwan tak ada akal. Kenapa manusia disuruh beragama, disuruh belajar? Kerana Allah bagi kamu satu nikmat, iaitu nikmat akal. Jadi apa-apa yang kamu nak ambil daripada orang, gunakan akal sebelum kamu terima. Kan? Kerana agama Islam tidak akan bercanggah dengan akal. Bahkan orang nak jadi mufti, dia kena belajar ilmu usul fiqh. Usul fiqh, orang yang level akal dia rendah tak akan boleh faham. Bukan setakat level akal rendah, pencapaian bahasa dia rendah lagi tak boleh faham. Maknanya orang yang jadi mufti, kalau dia tak tahu bahasa Arab, confirm salah. Kalau mufti ni kita cakap bahasa Arab dengan dia tak boleh cakap dengan bahasa Arab dengan kita. Maknanya sepatutnya dia boleh jadi mufti ke? Tak boleh. Kerana syarat nak jadi mufti kena faham usul fiqh, dan usul fiqh tidak akan dapat orang kuasai melainkan dengan melalui bahasa Arab dan akal. Yang kita dah anggap bagi nama mufti tu. Hati-hati. Hati-hati, apa-apa pun kita gunakan akal kita, tak kisah dia punya title, tak ada masalah orang bagi dia title. Tetapi apa yang dia bagi tahu kita tu, sebelum kita ikut, kita gunakan akal kita. Dan kita ada yang Quran kita tahu, hadis kita tahu. Kalau bercanggah apa yang dia kata dengan hadis, kita ikut hadis. Apa bercanggah apa dia sarankan dengan ayat Quran, kita ikut ayat Quran. Jadi dia kata, kami kadarkan dengan kadar pada solat zuhur adalah surah Sajadah. Fil ukhrayain qadran nisf min dhalik. Dan pada al-ukhrayain, pada rakaat yang terakhir, yang dua yang terakhir, dia kata qadran nisf min dhalik, kadar separuh daripada separuh daripada sejadah. Lama juga ni. Ini solat zuhur. Maknanya rakaat pertama rakaat kedua surah secara komplit. Dia kata kadar bacaan Dia bukan kata baca kadar dia komplit lagi. panjang dia macam satu dah. Wa fil ulayain min al-'asr, dan pada rakaat dua yang pertama dalam solat asar, pada dua rakaat pertama solat asar, ala qadril ukhrayain min adh-dhuhr, seperti mana kadar dua rakaat terakhir pada zuhur. Maknanya separuh daripada surah Sajadah. Dalam rakaat asar, maknanya solat asar ni dia lagi pendek pada solat zuhur. Nabi buat dua rakaat yang pertama solat asar adalah seperti dua rakaat yang kedua solat zuhur. Yang mana dua rakaat yang kedua solat zuhur tu, dua rakaat yang terakhir solat zuhur adalah separuh daripada surah Sajadah. Wal ukhrayain 'ala nisf min dhalik, dan pada dua rakaat terakhir solat asar adalah separuh daripada dua rakaat yang pertama solat asar. Maknanya 1/4 surah Sajadah. Faham kan? Di sini secara general kita faham solat asar lebih pendek daripada solat zuhur. Ini orang tak buat dah kat sini. Kalau buat ni, tak datang masjid orang maksiat. Tak datang masjid. Hanya yang memang betul-betul beriman sajalah. Sabar. Kan? Hanya yang betul-betul beriman.
Kita bukan nak pada orang, kita cakap pada kita. Ikhlas daripada diri kita. Aku ni asyik kena rakaat kedua saja, rakaat. Maknanya jarang sekali dapat soft pertama kan. Kita tak payah judge orang lain. Kita dengan diri kita. Masing-masing didik diri sendiri. Kan? Itu sepatutnya yang orang buat. Apa yang kita baca, kita jangan apply pada orang lain. Baca je terus, oh aku nampak orang lain ni. Tak. Patut kita baca, nampak pada diri kita, cermin pada diri kita. Aku setakat mana kadar aku mengikut benda ni. Kan? Itu betul nak judge, boleh. Tapi jangan judge orang, judge diri kamu. Kamu dengan Tuhan. Kamu tak perlu jawab pada sesiapa. Kamu akan jawab pada Allah. Dia tak kena jawab pada kamu. Dia akan jawab dengan Allah. Yang kamu duduk sibuk kenapa? Tapi tak baca. Kan? Nak kutuk boleh, kutuk diri kita. Hadis seterusnya, sekejap tengok sini hadis dia panjang syarahannya. Kita kau baca satu-satu syarahannya. Wahada, hadis ini menunjukkan المقدار قراءة هذه السورة من كل ركعة بعد الفاتحة وهذا يقتضي أن الركعة الأولى والثانية من الظهر كانتا سواء. Ini memberi maksud, Syekh kata solat zuhur pada waktu zaman Rasulullah SAW pada rakaat pertama dan kedua adalah panjangnya sama. Bacaan surah sejadah. Bikhilaf al-hadith as-sabiq. Kadar dia. Bikhilaf al-hadith as-sabiq. Hadis yang sebelum tu dia kata dalam hadis sebelum tu bercanggah sebab dia kata rakaat pertama panjang kan. Hadis sekarang dia kata rakaat pertama dan kedua sama. Dia kata macam tu. Fa imma an yuhmal ala ikhtilaf al-awqat wa ta'addud al-waqi'ah. Jadi Syekh kata di sini kita boleh tengoklah, bukannya setiap waktu Nabi buat sama-sama. Bukannya setiap waktu Nabi buat panjang rakaat pertama kemudian kedua pendek. Bukan. Dia berbeza dengan perbezaan waktu. Sebab kita nampak hadis berbeza-beza. Ataupun boleh juga dikatakan innal ula talat bi du'a istiftah. Yang pertama tu boleh juga kita katakan dia panjang kerana ada doa istiftah wa ta'awudz dan ada a'udzubillah. Sebab nak baca Quran kan, sekiranya kamu nak baca Quran, kamu baca apa orang kata? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Jadi ada doa istiftah, ada ta'awudz ma'a istiwa'il qira'ah. Jadi sebenarnya bacaan tu panjang, sama panjang, tetapi dirasakan yang pertama lebih panjang pada hadis yang sebelum ni kan, kerana ada doa istiftah dan juga ada ta'awudz. Itu dia kata wahada yaqtadi qira'at syai'in ba'da al-Fatihah fil ukhrayain. Jadi yang kedua ni Syekh kata pada rakaat dua yang terakhir dia kata bacaan tu separuh daripada bacaan dua yang pertama. Apa kat sini kita ada rasa sesuatu yang baru kat sini. Apa dia? Baca surah juga. Baca surah juga maknanya. Rakaat ketiga dan keempat pun baca surah juga, maknanya boleh kalau nak baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Sebelum ni kita tahu rakaat ketiga keempat tak ada surah. Kan? Mungkin kalau kita dengar orang baca surah juga, kita akan rasa nak tanya ustaz dah. Aku dengar dia ni baca surah juga pada rakaat ketiga dan keempat, panjang juga kan? Rasa macam nak tanya ustaz dah. Semacam dia ni Wahabi kot. Apa sahaja pelik Wahabi. Maknanya kalau dia belajar, rupa-rupanya baca tu boleh pada rakaat ketiga dan keempat. Sebab Nabi baca panjang rakaat ketiga dan keempat. Kalau kita buat panjang, orang belakang kata subhanallah, makmum tegur subhanallah. Nak kata pada waktu tu mereka ni berehat dengan sembahyang, hati bersih, hati mereka bersih, mereka khusyuk dengan sembahyang. Allah kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut sesungguhnya sembahyang itu, Allah sebut mula-mula wasta'inu bis sabri was salah. Kamu hendaklah meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan sembahyang. Bersabar dan sembahyang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang ni, doa ni adalah besar dan berat, kita akan rasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nampak mereka ni khusyuk ke tak? Kalau solat zuhur dengan asar pun boleh tahan sejadah. Pertama sejadah, kedua sejadah kan? Kita pertama sejadah, kedua insan lagi pendek pada sejadah, tu pun tak tahan. Kita tak ada rakaat ketiga dan keempat. Pak,
yang kita sebenarnya rasa khusyuk tu sebenarnya perasan khusyuk. Perasan kita bahaya, penyakit perasan kita takut kita jadi macam geng-geng yang diceritakan pada muka surat terakhir surah Al-Kahf. Mereka yang perasan hidup mereka tu penuh dengan amalan baik, tetapi sebenarnya mereka kufur, mereka tidak percaya dengan hari yang akan datang pada mereka, hari kiamat nanti. Kematian mereka tak ingat. Kita takut itu masalah penyakit perasan ni bahaya sangat. Penyakit perasan bahaya. Allah nyatakan dalam Quran tu penyakit perasan lah tu. Mereka tak menggunakan perkataan perasan, tapi mereka menyangka mereka telah melakukan banyak amalan baik. Menyangka ni perasan. Jadinya boleh untuk kita baca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Tak perlu kita baca, kita kata subhanallah kalimah tu baca. Okey, ay min tulil awlayain wa hadha yaqtadi qira'atu shay'in ba'da al-Fatihah fil ukhrayn. Jadi kita tahu dia baca sesuatu surah selepas al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Wa yu'ayyidu anna al-ulayain min al-'asr kanata 'ala hadha al-miqdar, ay 'ala qadri al-ukhrayn min al-dhahr, wa qira'atu shay'in siwa al-Fatihah fil ulayain min al-'asr ma'lumatun muttafaqun 'alayha. Dan kita tahu membaca sesuatu surah selain daripada Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat asar dan zuhur juga adalah sesuatu yang maklum diketahui ramai, kan? Diketahui yang tak ada khilaf padanya. Yang kita tak tahu, yang ramai orang tak tahu, Syekh kata ialah bacaan pada rakaat ketiga dan keempat selain daripada Al-Fatihah. Sekarang kita dah tahu tak? Dah tahu, alhamdulillah. Tengok, ilmu akan membuka minda kita. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak baca hadis, dia akan tengok syekh mana yang baca surah lepas Al-Fatihah pada rakaat kedua, ketiga, keempat, dia akan kata apa? Habib, ni lain, bukan Islam. Nampak kan? Itu nikmat ilmu. Ilmu akan membuka minda. Wa qad dallat ar-riwayat as-sahihah 'ala al-iqtisar fi qira'at al-Fatihah fi al-ukhrayn min adh-dhuhr. فيجمع بينهما بأن صلى الله عليه وسلم صنع هذا تارة وذاك أخرى. Jadi ada juga riwayat yang lain, dia kata banyak riwayat yang lain mengatakan pada rakaat ketiga dan keempat pada solat zuhur adalah pendek. Kan pada solat zuhur di sini dalam hadis ni specifically dia kata solat zuhur separuh daripada sejadah pada rakaat ketiga keempat kan. Tapi saya kata riwayat-riwayat yang lain banyak lagi yang mengatakan bahawasanya Nabi juga sembahyang rakaat ketiga dan keempat dalam solat zuhur itu secara pendek. Ni membuktikan kadang-kadang Nabi baca panjang, kadang-kadang Nabi baca pendek. Tak ada tempat yang khusus ataupun waktu yang khusus. Maknanya kalau pilih nak baca panjang boleh, pilih nak baca pendek boleh. Maknanya apa yang kita duk buat, imam-imam kita duk buat pada zaman sekarang ni, kena ke tak dengan sunnah? Kena dengan sunnah. Kan? Bahkan kita ingat Muaz kena tegur kenapa? Muaz dia wali, governor. Muaz ni bukan orang biasa. Governor di Yaman, Nabi panggil. Yaman jauh ke dekat? Jauh. Yaman jauh lagi sana. Nabi panggil balik. Kenapa? Sebab banyak sangat orang bagi tahu pada Nabi Muaz baca panjang. Baca panjang dia panggil. Baca panjang, Nabi panggil. Nabi kata inna minkum munaffirin. Sesungguhnya ada daripada kalangan kamu ni orang yang menyebabkan orang lari. Lari daripada masjid. Sebab apa? Sebab orang baca panjang. Kamu kena ingat waktu kamu baca, Nabi sebut lagi lah dalam hadis tu. Nabi kata ingat orang belakang kamu ada orang tua, ada budak-budak, kan? Budak-budak lama sangat ni. Jadi kalau kita kena tengok ada orang sakit, dia tengok orang imam, dia kena tengok makmum dia macam mana perangai, kan? Dia kena tahu perangai macam mana makmum dia. Okey, jangan nak ikut sunnah saja, kan? Sunnah juga tu yang kita tinggal tu. Suruhan Nabi kepada Muaz bukan sunnah. Sunnah yang kita tinggal. Okey, jadi kena tengok keadaan makmum kita. Nak tunjuknya Nabi buat, kalau nak buat panjang pun ada kena sebab ada contoh daripada Nabi. Nak buat pendek pun kena ada contoh daripada Nabi. Yang penting kena tengok makmum. Biar kena pada tempat dia. Okey. Best. Hadis seterusnya daripada Sulaiman bin Yasar qala, betul ni bawa je? Betul ni hadis ni? Qala, dia berkata kana fulanun
ulayaini min adh-dhuhr. Dia kata ada seorang lelaki ni, dia memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama pada solat zuhur, wa yukhaffiful asr, dan dia memendekkan pada solat asar, wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril mifsal, dan dia membaca dalam solat maghrib dengan surah-surah yang pendek, wa fil isya bi wastihi, dengan surah-surah yang sederhana pertengahan, wa fi subhi bi tiwalihi, dan pada solat subuh dengan bacaan yang panjang, surah-surah yang panjang. Isyak dibaca surah-surah pertengahan, maghrib dibaca yang pendek, subuh dibaca yang panjang. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada. Aku tak pernah solat di belakang seseorang yang mana sembahyangnya sama seperti Nabi, dekat dengan solat Nabi seperti lelaki ini. Maknanya lelaki yang diceritakan oleh Sulaiman bin Yasar ni, Abu Hurairah kata dia ni sembahyang dia dekat, paling dekat dengan solat Nabi. Maknanya dia kata apa? Nabi baca pendek pada solat maghrib, Nabi baca pertengahan pada solat isyak, dan pada solat subuh Nabi baca panjang. Zuhur dengan asar, dia kata panjang pada solat zuhur, pendek pada solat asar. Tapi benda ni luas, tak ada masalah lah. Kat imam kita kat sini pun betul lah, kerana ada waktu Nabi baca panjang, ada waktu Nabi baca pendek. Pada zaman sekarang ni, hati kita sama tak sama macam mereka. Kita perasan khusyuk kan, kita dah rasa berat sembahyang tu bagi kita, sedangkan mereka rasa sembahyang itu adalah istirahat bagi mereka. Itu sebabnya kita nak dapatkan kembali tu. Jadi orang yang dia perasan dah iman dia tinggi akan sukar selama-lamanya untuk dia dapati. Tapi orang yang selalu cuba untuk memperbaiki diri, dia rasa aku ni jauh sekali kan. Orang kita belajar, aku ni jauh lagi. Kalau aku tak jauh, aku tidak akan rasa sebaliknya apa yang sahabat rasa kan. Maknanya kita tidak mementingkan Allahu Akbar. Mulut kita sebut Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Maknanya tak ada lagi perkara yang lebih penting daripada Allah. Tak ada lagi perkara yang lebih besar daripada Allah. Tapi kita tidak, mulut kita sebut Allahu Akbar, cuma hati kita tak, aku rasa aku ada kerja lagi besar lagi ni, sembahyang cepat-cepat sikit kan. Itu mulut kita tidak sama dengan apa yang kita lafazkan, tidak sama dengan apa yang hati kita sebenarnya imani. Betul kan? Tu kita tak perasan tu. Sebab Allah sendiri sebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ni berat kecuali pada orang yang khusyuk. Kalau kita rasa sembahyang tu berat, maknanya kita tak khusyuk lah. Kita tak khusyuk. Bukannya kepada abang-abang ikhwan sendiri. Kita orang yang pertama untuk kita, sebab kita hanya kita mengenali diri kita, bagaimana kita rasa solat kita. Jadi kita kena perbaiki, kena ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke apa aku kata Allahu Akbar ni, betul ke Allah yang Maha Besar, atau hanya di mulut kita sahaja? Jadi hadis seterusnya daripada Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Jubair bin Mut'im, macam kenal nama sahabat ini. Mut'im. Kenal dia? Kenal? Siapa kenal? Mut'im siapa kenal? Mut'im ni masyhur, Mut'im bin Ali. Terkenal. Ni anak dia, Jubair bin Mut'im. Ada kisah juga tentang anak dia, kisah yang menarik. Mut'im bin Ali ini orang yang menarik. Apabila kita tengok dia waktu Nabi berdakwah, Nabi keluar ke Taif. Ni semua dah tahu kan? Cuma waktu Nabi balik daripada Taif, tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Sampai ke Taif je. Sampai ke Taif, lepas tu Nabi balik kaki berdarah tu je habis. Isra Mi'raj akan belajar macam tu kan? Macam mana? Masuk kebun. Sampai kat kebun tu je lah. Lepas belajar lagi. Nabi lepas tu Nabi pergi ke mana? Tapi balik-balik ke Mekah, tapi dia berhenti dekat Wadi Nakhlah. Okey, Nabi balik ke Mekah. Lepas tu apa jadi kat Mekah? Bukan kat Mekah, sebelum balik Mekah ni. Datuk kebun tu. Cerita tu orang dah tahu. Kat Mekah tu mana Nabi balik? Itu yang penting.
penting sebab orang hanya tahu kat situ saja. Cerita tu bersambung lagi. Itu yang penting sebab Quraisy dulu dia larang Nabi keluar. Kena fikir. Betul ke tak? Quraisy larang Nabi keluar. Quraisy tak terima dakwah dia. Aku tak nak kau keluar. Adakah Quraisy akan reda kalau Nabi keluar ajak orang lain? Dan orang lain nanti akan ajak untuk bermusuh, akan diajak untuk bermusuh dengan Quraisy. Adakah Quraisy reda tu? Sebab tu kata yang paling bahaya lagi apabila Quraisy mengetahui Nabi keluar. Tapi yang itu kita tak belajar. Kita belajar benda yang best-best nak tahu mukjizat ni apa semua kan, apa yang Taif dah buat, kemudian jap malaikat datang nak campak bukit lah. Itu saja. Okey, dah tahu yang ni. Okey, lepas tu adas dah masuk Islam, jin dah masuk Islam. Oh, beres, lega kita rasa. Tak, kisah lebih besar macam mana Nabi nak masuk balik. Sekarang ni kaum Taif akan bagi tahu Quraisy. Kan? Macam mana Nabi nak masuk balik? Dia larang aku keluar dan aku keluar pergi ajak orang lain yang mana akan, kalau orang itu terima Islam, dia akan memusuhi Quraisy. Macam mana aku nak masuk balik? Ada kita terfikir? Ada kita terfikir? Tak mudah hidup Nabi Muhammad SAW nak bawa kepada kita ajaran Islam. Kita take it for granted. Nabi usaha dengan nyawa dia, dengan apa semua. Dia tak kisah. Susah payah untuk selamatkan kita, keluarkan kita daripada kejahilan kepada cahaya iman. Kan? Yang kita malah belajar agama, yang kita malah ikut Nabi Muhammad SAW, dia berusaha untuk selamatkan kita. Dia tahu Quraisy marah, Quraisy akan bunuh dia. Dia nak masuk, tak boleh, tak berani. Dia tahu Quraisy tahu benda ni, habis aku kena bunuh. Jadi macam mana dia nak buat? Dia bawa hamba dia kan. Siapa nama hamba dia? Zaid, kan? Zaid masuk. Nabi Muhammad tunggu kat hujung Mekah. Kalau masuk habis kena kat Quraisy. Kan? Dia hantar Zaid pergi jumpa dengan orang. Siapa yang perangai Quraisy ni macam ni? Dia macam seolah-olah ada visa kat situ. Siapa yang dapat visa? Dia boleh masuk. Selamat, tak ada orang kacau. Ada setengah-setengah ketua kabilah ni, mereka boleh bagi visa. Wasta. Jadi Nabi nak masuk untuk selamat, kena ada orang yang rela untuk menjaga dia. Kena ada orang rela untuk jaga dia. Jadi Zaid pergi jumpa orang ni, pembesar Quraisy. Dia kata, aku tak boleh. Aku datang, tempat asal aku lain. Walaupun dia jadi pembesar kat situ, aku tempat asal aku lain. Orang Quraisy tak iktiraf orang yang aku bagi perlindungan. Dia pergi jumpa orang lain lagi. Pergi jumpa orang lain, orang bagi asal lain pula. Last kali dia pergi jumpa Mut'im bin Adi. Mut'im ni ayah kepada Jubair ni. Jubair ni ada kisah dia juga. Tu yang sebenarnya kalau kita kenal para sahabat, hebat cerita dia, cukup lah dan mengetahui, mempelajari sirah, cukup lah sebenarnya untuk kita cari entertainment. Kat situ entertainment kita, entertainment yang menghidupkan hati, bukan yang mematikan hati. Kerana kita tinggalkan entertainment ni lah, kita pergi cari benda-benda yang mematikan hati kita. Jadi dia pergi jumpa dengan Mut'im bin Adi. Mut'im kata, boleh Muhammad nak masuk? Okey, boleh. Aku akan jamin dia. Sedangkan Mut'im masuk Islam ke tak masa tu? Tak Islam. Tetapi perangai orang Arab, dia ada sistem ni. Kalau keluarga ni jaga, keluarga lain tak boleh kacau. Once keluarga ni bagi jaminan, keluarga lain tak boleh kacau. Jadi Mut'im kata, tak ada masalah, Muhammad nak masuk, aku rela jadi penjamin. Jadi Mut'im pun panggil anak-anak dia semua, bawa pedang kamu, bawa senjata kamu, okey, naik kuda kamu, kita pergi ke Kaabah. Dia pun kata, wahai ahli Mekah, Muhammad di bawah jaminan aku. Siapa yang kacau dia, siapa yang sakiti dia, aku sakiti orang tu. Abu Jahal ketua. Apa yang jadi pada kau ni, Mut'im? Kau cakap apa ni? Kan? Mut'im kata, Muhammad bawa jagaan aku. Abu Jahal pun tengok Mut'im. Abu Jahal kata, kau dah jadi pengikut ke hanya pemberi perlindungan? Bal mujir, dia kata, hanya pemberi perlindungan. Kalau macam tu, apa orang mana yang engkau beri perlindungan, kami beri perlindungan. Orang mana yang engkau lawan, kami lawan. Dia macam tu perangai dia. Kaum Quraisy ni united, kan? Pembesar jaga macam tu dia ikut. Abu Jahal sendiri kata, kalau macam tu tak apa, asalkan kau
Bukan Islam. Kalau kau Islam, kalau kau pengikut, itu kisah lain. Itu kisah lain, kita bincang lain. Tapi kalau kau hanya memberi perlindungan, tak ada masalah. Perkara kecil. Bahasa apa? Perkara kecil. Kan? Okey, jadi Mut'im walaupun dia tak Islam lagi waktu tu, kan? Dia bagi perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW pun boleh masuklah bawah perlindungan dia. Tak ada siapa yang bagi kacau. Setakat itu tak ada siapa yang bagi kacau. Sehinggalah mereka bincang nak bunuh. Bukan mudah, kan? Kita terhenti sampai kata Isra Mi'raj, sampai kali pula lah wadi tu wadi ni. Kan? Isra Mi'raj bulan sama pula, kan? Tapi kena tahu ni, Mut'im bin Adi. Dan apabila berlaku perang Badar yang pertama, kan, berlaku perang, 70 orang daripada orang kafir Quraisy ditahan jadi tawanan. Waktu tu Nabi kata, kalaulah Mut'im ada dan Mut'im datang untuk minta supaya 70 orang dilepaskan, aku lepaskan. Tapi Mut'im telah meninggal waktu tu. Mut'im telah meninggal, ni anak dia, kan? Maknanya apa? Nabi kata, aku nak balas jasa baik orang. Kalau dia datang, dia seorang datang minta free. Nampak tu? Jadi maknanya apa yang telah Mut'im buat tu sama dengan 70 orang tawanan. Boleh lepaskan percuma. Nak kata macam tu, kan? Nak kita nak sebut nilai dia begitu. Nabi rela walaupun orang tu orang kafir. Itu selingan je lah, nama dekat selingan ni. Okey. Dan Jubair ni kalau kita berhenti satu kisah, keluar nama Jubair ada kisah dia pula. Selingan yang lain lah pula yang tu. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Okey dah tu, selingan Jubair tak? Selingan pula. Ni dia. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, muttafaqun alaih. Jubair kata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat maghribnya dengan surah At-Tur. Jadi 200 ada syarahan ke tak? Ada syarahan ni, kau skip syarahan ni tadi. Kau baca syarahan ni balik, syarahan hadis sebelum tu. Okey, boleh? Kembali pada syarahan hadis sebelum tu. Di sini dia hanya mensyarahkan perkataan pendek yang disebutkan dalam hadis. Dia kata surah-surah pendek, kan? Biqisaril mifsal. Surah-surah pendek. Syekh nak syarahkan apa dia surah-surah pendek. Surah pendek adalah allazi yukthiru fihi al-fasl, yang mana yang banyak padanya tempat berhenti. Maknanya ayat dia pendek. Okey? Tak semestinya surah tu betul-betul pendek. Surah tu panjang tapi dia punya ayat dia pendek. Itu dipanggil surah pendek. Ayat-ayat dia pendek, maknanya surah kat belakang-belakang lah, bukan Al-Baqarah lah. Kan Al-Baqarah ada satu ayat dipanggil ayat tu dain. Ayat yang menceritakan tentang berhutang. Tahu tak itu adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran? Tahu berapa panjang? Satu muka surat, satu ayat, satu muka surat. Ayat tentang apa? Berhutang. Yang kita dah suka buat, kan? Berhutang yang kita suka buat, kan? Kita ada keperluan, kita ada, maknanya kita ada kebolehan untuk beli dan berhutang. Kita pilih berhutang lagi untung. Jadi kita pilih berhutang. Kita tak sedar. Allah hanya benarkan hutang tu kerana ada keperluan orang yang memerlukan. Kita perlu ke? Tak, kita mencari keuntungan. Mencari keuntungan daripada hutang sebenarnya apa? Itulah dia riba yang sebenarnya. Betul tak? Itu kalau kita faham maknanya. Walaupun image dia telah dipotretkan secara berbeza, tapi makna riba ada ke tak lagi? Ada. Allah hanya halalkan berhutang kerana keperluan. Kamu tidak ada peluang untuk berhutang. Dan kita kena ingat hadis Nabi Muhammad SAW, dia sebut mutlun ghaniyyi zulmun. Orang yang sengaja melewat-lewatkan pembayaran hutang ketika mana dia dah boleh bayar adalah kezaliman. Sebab panjang mana kita berhutang dengan orang yang kita tak bayar, sepanjang itulah kita tak ada ambil. Dia ambil apa? Dosa. Kerana kezaliman berdosa ke tak? Dosa. Kezaliman adalah dosa. Ini Nabi cakap. Jadi fahamlah sendiri apa maksudnya, kan? Dan kita tengok pula ayat berhutang tersebut dalam Al-Quran. Kenapa bang jadikan satu ayat ni panjang, satu page?
Buka surah Al-Baqarah, satu page. Kenapa ayat berhutang bukan ayat lain? Sedangkan kita faham berhutang ni bukanlah besar sangat pun bendanya, kan? Jadi itu ayat yang paling panjang. Itu tidak termasuk dalam surah-surah pendek lah tu. Surah Al-Baqarah itu tidak termasuk dalam surah-surah pendek, kerana satu ayat pun satu page dah. Yang surah-surah pendek, Qisar al-Mifsal ni surah yang tempat berhentinya pendek. Kemudian Syekh kata, wa'lam anna awakhir al-Quran allati tashtamil 'ala as-suwar as-sighar tusamma bil mifsal. Jadi ketahuilah sesungguhnya ayat-ayat yang terakhir, surah-surah yang terakhir daripada Al-Quran yang mempunyai ayat-ayat yang pendek dikenali sebagai surah Al-Mifsal, Qisar al-Mifsal. Dipanggil Mifsal, Qisar al-Mifsal. Mifsal ni sebenarnya sendi. Banyak sendi, pendek. Faham kan? Qisar itu dari segi bahasa lah, Qisar al-Mifsal. Ataupun Mifsal ni boleh juga sebut sebagai berhenti, faslun. Bertempat berhenti yang pendek. Maknanya surah-surah yang pendek lah. Mudah faham, surah-surah yang pendek dikenali dalam bahasa Arab ini sebagai Mifsal. Lianna suwarahu sigharun, kerana surah-surahnya adalah pendek, kecil-kecil. Sighar maknanya kecil-kecil. Wa kullu suratin ka faslin minal kalam. Dan setiap surah adalah seperti satu ayat daripada satu sentence daripada perkataan kita. Maknanya pendek. Summa ikhtulifa fi awwali al-mifsal. Kemudian ulama bercanggah mana satu bermulanya surah pendek. Dia bermula dengan surah apa? Yang masyhur adalah bermula daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ni ada 2,5 muka surat. Surah Al-Hujurat berapa? 2,5 muka surat. Tak, kena ingat balik tadi dah cakap dah. Bukan bergantung kepada surah panjang ke tak, dia punya ayatnya. Ayat surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina, ayat pertama, ya ayyuhal. Di sini penting bagi orang-orang yang suka buat benda yang Nabi tak buat. Surah Al-Hujurat ni dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang adab-adab, bagaimana kita beradab. Bukan sahaja beradab dengan sesama manusia. Yang dalam surah ni jugalah yang Allah sebut, jangan kamu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Surah Al-Hujurat Allah kata jangan kamu mengintip, jangan kamu mengumpat antara satu sama lain, jangan satu golongan mengeji golongan yang lain, jangan satu golongan mengutuk golongan yang lain. Ini semua dalam surah apa? Al-Hujurat. Jangan kamu mengangkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Semua dalam surah apa? Al-Hujurat. Dan Allah mulakan ayat yang mengajarkan kita adab ini, mengajar banyak adab. Allah mulakan dengan apa? Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ kita faham apa tu? Kita faham Allah tegur orang-orang yang suka buat benda yang Nabi tak buat lagi, dia dah buat. Macam orang zaman sekarang lah, sangka dia buat tu benda baik, sebenarnya dia langgar apa yang Allah dah haram. Betul kan? Kita kena berdisiplin. Nabi tak buat lagi, kenapa aku buat? Aku lebih hebat pada Nabi. Nabi tak sambung maulid dia aku. Nabi tak buat tahlil aku lebih hebat pada Nabi. Kan? Jangan mendahului Nabi Muhammad SAW dalam benda-benda terutamanya ibadat. Betul ke tak? Tak ikut salah. Cek ayat pertama surah Al-Hujurat. Betul? Siapa cakap? Abang Hafiz? Alhamdulillah ada Abang Hafiz apa? Hafiz nama dia Hafiz. Allah maknanya dia lepas dibaca Al-Fatihah tu bukan surah lah, baca ayat lah, ayat. Macam yang ini Imam kan dia baca sebahagian tak ada masalah. Sebab Allah sebut dalam surah lain Al-Muddathir, Allah sebut pada hujung surah, dia kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Baca apa yang mudah, tak perlulah kita nak cari apa yang nak terlintas pada akal kita, kan? Mudah bagi kita baca. Tak payah kita nak baca sampai kita sendiri pun tak ingat dah ayat tu, ayat apa. Orang lain pun hilang khusyuk, kan? Kita tahu qul huwallah, kan sudah aku jadi imam sangat pada muka dia. Yang mudah bagi aku qul huwallah. Kalau macam ni, rakaat pertama qul huwallah ahad, rakaat kedua qul huwallah ahad, boleh kan? Boleh.
Tapi kalau kita tahu kita hanya ingat qul huwallah, ada orang lain kita boleh ingat lagi kan, bagi orang lain. Sebab Nabi kata apa? Ya ummukum aqra'ukum. Orang yang menjadi imam kepada kamu adalah orang yang paling hebat bacaannya dalam Al-Quran. Maknanya hafazannya paling kuat, sebutannya paling bagus. Kan? Macam itulah. Kita kena ingat tu. Okay? Jadi kita kenal diri kita. Aku ni hafaz qul huwallah je aku ni. Jadi kalau kita tahu tak diri kita jadi imam. Urutannya macam surah yang Tak ada masalah. Tak ada masalah. pernah ditegur. Urutan okey, patutnya surah ni dulu. Betul, ada kisah sebab orang yang tak tahu, dia tegur lah. Ada kisah pada zaman dulu, bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat. Mereka ni, dia pernah dengar orang ni pada rakaat, imam ni pada rakaat pertama, dia dibaca qul a'udzu birabbin nas. Sekali. Ini semua dah tahu lah sekali kan. Yang jahil pun tahu lah sekali surah qul a'udzu birabbin nas kan. Lepas tu makmum ni pada zaman dahulu kan, garang. Kadang-kadang tak tahu pun nak ikut yang dia kuat semangat lebih daripada imam. Sama juga macam kita kuat semangat lebih daripada ilmu tak sebab tu yang jadi kata orang Wahabi tu semangat nak ikut Nabi kan. Yang dia sangka ikut Nabi sebenarnya bukan ikut Nabi. Yang dia sangka bukan ikut Nabi, itulah sebenarnya Nabi kan. Mula tegur orang Wahabi sebab dia semangat tidak boleh. Jangan kita lebihkan semangat, emosi kita melebihi akal. Tidak, agama Islam tak suruh langsung. Akal perlu dilebihkan. Apa-apa semua akal kita kena timbang emosi kita dengan akal. Timbang emosi dengan akal. Sebab tu Allah bagi apa? Allah bagi bercerai ke apa semua pada orang lelaki, pada suami kan. Sebab suami sepatutnya kena guna akal. Ada orang lelaki tapi emosi dia lebih. Itu jadi masalah kan. Dia sebenarnya perempuan Allah buat dah dia emosi dan kurang akal. Bukan ikut cakap nafisatul aqli wal din. Nabi cakap ada nak marah. Nabi sebut kiasan bagi perempuan adalah nafisatul aqli wal din. Kurang akal dan agama. Agama kita tahu sebab dia ada waktu dalam bulanan dia tak boleh sembahyang. Akal kita tahu juga ada kurang akal kan. Okey, maknanya dia perlukan lelaki. Sebab tu Allah SWT kahwin. Dia perlukan lelaki untuk timbang emosi dia. Yang lelaki ni jangan nak turut emosi dia. Kamu menimbang emosi dia. Dia nak marah, I don't care kan. Itu tugas saya untuk menimbang emosi kamu. Sebab kamu tak boleh, kamu ni Nabi dah pesan, Nabi pesan akal kamu tak pergi jauh. Betul tak? Kamu yang memerlukan lelaki, jadi terimalah buat fikiran dia kan? Kecuali lelaki-lelaki yang ada exception, yang mana perangai dia tu melebihi perempuan, yang itu jangan terima. Yang itu masalah rumah tangga jadi. Sebab dia nak jadi perempuan pun nak jadi perempuan, kucak kacil. Patut lelaki menjadi lelaki. Allah bagi kamu akal untuk kamu timbang dia, untuk kamu pandu dia, bukan kamu mengikut kehendak dia. Itu yang kucak kacil keluarga kan. Bila isteri nak jadi suami nak jadi isteri, bahaya. Isteri nak jadi suami bahaya kan. Isteri nak jadi raja bahaya. Isteri dia tahu Nabi dah pesan kamu memerlukan lelaki untuk menjadi panduan kepada akal kamu, kerana Allah dah letak kepada kamu emosi. Kamu maknanya belum lembut dengan anak, itu emosi kamu. Tapi kamu ni akan ada waktu situasi emosi itu melebihi. Di situ tugas suami. Jadi bila dah tahu kamu nafisatul aql, kena bersedia untuk terima apa yang suami kamu sarankan. Betul ke tak ni? Barulah rumah tangga tu jadi okey. Dan suami tu kena bertegas lah, buat dia tahu lah dia ni emosi kuat. Kita kena sabar, dia kena bertegas lah kan. Di situ kena jaga I don't care. Yang penting akal kita kena menjadi panduan. Itu adalah agama. Akal kena jadi panduan. Kita cakap tentang emosi ni kenapa? Sebab apakah dia yang telah memesongkan kita daripada bacaan hadis kepada emosi-emosi ni? Sebab tadi Quran binas. Quran binas kan. Manusia pada zaman tu pun emosi. Sebab tu tak jadi emosi melebihi akal. Pada waktu tu mereka bersemangat untuk ikut sunnah. Bila imam dah bangun untuk rakaat kedua kan, dia dah baca dah tadi surah An-Nas. Makmum kat belakang, sudah kau nak baca surah apa? An-Nas ni dah terakhir dah ni kan. Makmum kat belakang siap pegang pedang, cing bunyi. Tunggu kalau dia baca surah lain,
Pancung. Imam dah dengar bunyi cing, pedang dia bunyi pistol pergi kat belakang. Sudah aku sekali ni. Makmu aku emosi kuat hari ni. Imam tak khusyuk dah. Imam baca Qur'an turun nak binas sekali lagi. Selamat dia. Makmu pergi kepada imam kata, kalau kau baca surah Qul a'udzu bi falaq tadi dah tak ada kan. Maknanya nak kata betul ke salah tu sebenarnya? Tak ada masalah sebenarnya. Itu salah kefahaman. Okey, jadi yang tegur abang Nordin tu, kita macam makmu tadi juga lah. Kita tak boleh ya. Saya gemar sikit. Karake tu. Jadi benda tu di mana-mana sahaja, bukan di zaman ini. Kalau dah zaman tu pun dah ada jenis macam tu, zaman sekarang kita expect lebih lah. Kita tak pelik lah kalau ada. Dan kita toleransi lah kan? Bukan semua orang kita patut jauh-jauh tak. Kita tahu orang ni jahil, kita bertoleransi dengan dia kan. Orang tak suruh kita menang dalam semua benda. Itu memang ada urutan tak ada Tak ada. Tak ada hadis kan? Urutan memang ada dalam Al-Quran. Urutan memang ada, urutan ayat memang ada. Sebab setiap tahun Nabi bertadarus dengan surah. Tak semestinya. Tak semestinya. Okey. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Apa yang mudah bagi kamu, bacalah. Kalau kita nak ikut urutan, alhamdulillah bagus, tak ada masalah. Tapi adakah sampai ke tahap kena tegur? Sebab Allah kata apa? Wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar. Okey? Menyuruh untuk melakukan kebaikan, menyegah melarang daripada melakukan kemungkaran. Adakah perkara itu mungkar supaya kamu boleh tegah macam tu? Menegah, kena ingat, menegah kemungkaran. Bukan semua benda kamu nak tegah. Ini kemungkaran kamu biar, orang isap rokok kamu biar. Kan? Kamu tak tegah. Tiba-tiba benda betul, ni kau cakap ni. Betul. Kita yang depan mata kita tak tegah senang benda tu haram. Ikhwan cakap ni sebab apa tak? Sebab Ikhwan pernah tegur orang ni, serokok. Ikhwan pernah tegur. Masa tu, sebab Ikhwan terpaksa tegur. Sampai ayah Ikhwan tegur Ikhwan balik. Ayah Ikhwan tegur Ikhwan balik kata, dia tu baik, dia tu duduk diam, dia kata. Baik apa, jahat lah tu. Isap rokok. Dia keadaan dia begini. Kalau dia tak kacau, Ikhwan tak tegur dia. Keadaan dia begini. Sepatutnya kita nak kata kita yang tu sepatutnya kita yang ingkar. Bukan orang yang baca surah terbalik kan dalam Quran kan. Bukan yang tu kita yang ingkar. Ingkar perkara yang mungkar. Sebab tak ada siapa yang bunyi pada tu. Ikhwan dihantar Ikhwan naik bas. Masa tu kita orang duduk bawah tempat tunggu bas lah ramai-ramai. Tiba-tiba hujan turun. Alhamdulillah udara masih fresh. Tak ada siapa yang isap rokok. Hujan turun, semua orang datang berteduh. Dan orang semua tu berteduh sebab nak naik bas tunggu bas datang kan. Semua berteduh. Udara fresh, alhamdulillah. Tunggu bas datang. Yang adik-adik yang perempuannya pakai tudung ada dekat situ. Relax semua. Lepas tu tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Datang, masuk tempat kita orang duduk relax dan udara fresh. Datang dia isap rokok. Lepas tu kau tengok dah tak fresh lagi udara ni. Kan? Kakak-kakak orang-orang lain yang kita tak kenal tutup dengan hidung depan dia. Semua orang dah buat macam tu lah. Yang lelaki tutup gini, ayah kau sendiri pun tutup gini. Yang orang lain tutup dengan tudung. Dia ni, kalau dia yang ada dulu, kau cakap kan, kalau dia yang datang dulu duduk tempat tu, kita orang datang kemudian dan dia dah isap rokok, tak ada masalah kan? Sebab udara dah tercemar sebelum kami datang kan? Siapa kamu? Bos tempat ni ke? Kamu datang tiba-tiba isap rokok, kemudian orang semua tak setuju. Kamu nampak dengan mata kamu, mana akal kamu kan? Tak malu ke? Ikhwan pun keluar daripada orang tunggu tu. Ikhwan pergi Ikhwan cakap kat dia Ikhwan cakap Ikhwan tak ingat tadi Ikhwan cakap dia sebenarnya ingat. Yang penting Ikhwan tegur. Ikhwan cakap kat dia, kesian, dia nak marah. Ikhwan kalau tegur orang sebab marah, aku tak tahan. Tegur perempuan hari tu masa dekat Ikhwan tegur banyak orang Ikhwan tegur. Yang perempuan ni pasal tu korban. Tapi memang marah. Sebab kita tak nak, aku kalau boleh tak nak. Tetapi dah hilanglah kesabaran tu. Sebab kita nampak benda haram di hadapan mata kita. Allah kata apa? Nabi kata apa? Kalau kamu nampak idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Hendaklah ditukar dengan tangannya. Sekiranya dia tak mampu, dengan mulutnya.
Kita tak mampu dengan hati, jangan tinggalkan tempat tu. Kau tak mampu dengan tangan kan, nak ambil rokok dia, ni tak mampu. Pergi kan, tak ada apa. Padahal semua orang menolak. Cubalah bunyi suara ke, bunyi suara lepas tu menyorok lah kan. Yang cakap siapa tadi? Siapa tu? Lepas tu menyorok lah. Tapi kau tak macam tu, kau pergi kat dia. Kau cakap, "Ben, siap kat orang lain." Dia tengok semua ada tudung, tutup mulut kan, isap rokok, dek. Kau marah ke tu? Kalau tak memang ikut, tak akan ada siapa keluar. Ini kau terkejut kau keluar. Pergi kat dia kata, isap rokok tu. Abang mari dia buat. Sini orang tu isap rokok belakang, habis isap rokok. Kalau tak hujan tak apa, aku boleh lari. Nah, kalau tak hujan orang boleh lari kan. Tapi kenapa ni waktu hujan? Dia pun, kau tak tengok dia buat apa. Patut ada orang kat belakang tu, sokong. Betul, sungguh. Ada orang yang aku tak sungguh. Aku pula kena menjaga kau dulu. Patutnya kau besar pada aku. Jadi, kau masuk air semua diam. Semua orang diam, tak berani. Balik sampai ke rumah baru ayah Imam mula bercakap. Bagus je tu tadi tu. Ayah Imam puji dia, bukan puji kau kan. Sebab orang yang merokok dia pasti akan tahu. Kan? Mesti kadang-kadang dia nak marah orang ni tegur. Betul tak? Orang bukan semua orang boleh terima teguran, kan? Walaupun teguran tu memang sepatutnya kena pada tempat tu. Betul tak? Jadi ayah kau puji dia dulu, tapi ayah kau tak puji kau. Tapi sebab kau tidak memerlukan pujian pun. Bukan kita mengharapkan pujian. Cuma nak kata yang itu lebih penting, lebih aula, lebih utama untuk kita ingkar. Bukan benda-benda yang kita nak cari publicity murahan ni. Benda-benda yang boleh, contohnya baca Al-Fatihah, tak baca Al-Fatihah boleh, yang tu kita nak tegur. Kan? Yang ni boleh, yang tu kita nak tegur. Ini mencari publicity murahan. Kamu patut tegur sana tu, orang isap rokok, orang yang depan kamu cakap benda tak elok. Itu yang mungkar. Nabi tak suruh tegur benda yang makruh atau sunat. Kan? Benda yang boleh, benda yang tak boleh, benda harus, tak ada masalah. Nabi suruh tegur, Allah suruh tegur benda mungkar. Orang yang beramalkan riba depan kamu, orang yang mengumpat depan kamu, ada kamu tegur? Kamu jangan sekali kan? Itulah kata kita ni priority kita tak faham. Tapi kita rasa, kita perasan, kita apa? Sama juga macam perempuan bercampur apa semua. Kita kadang-kadang yang buat orang bercampur. Sepatutnya bercampur tu kita yang tegur. Betul tak? Dalam program kita buat orang bercampur, sepatutnya kita tegur yang tu. Tak payah pergi jauh. Benda haram berlaku depan mata kita, ada kita tegur. Percampuran apa semua kan? Betul, saya tegur. Jadi itu menyedihkan kita lah. Dan ikut lama-lama sangat tengok sedih sangat, jadi nak marah. Orang yang perempuan tu, ramai tak puas hati lepas tu. Bising dalam grup, I don't care. Banyak sangat selingan hari ni. Benda tu ikut rasa sebagai benda yang sepatutnya ikut pun, maknanya panggil bersabar lagi lah. Bersabar, cakap dengan elok. Tapi macam ikut nak cerita, ikut dah bergegar rasa kan. Rasa panas balik. Kena jaga emosi tu kan. Kalau tak jaga emosi, habis ni. Kerana jaga emosi tu dah bergegar suara tu. Jadi sama juga waktu tengok tegur orang pun, ikut tegur baik. Ikut tak keluar benda yang tak baik. Cuma dia boleh rasa kita tengah marah, kita tengah tahan marah. Dia boleh rasa kita tengah tahan marah. Kita tak cakap benda tak elok. Tapi dia cakap, kamu datang di sini, kan kita datang hari ini untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda yang kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itu sunat. Korban sunat ke tak sunat? Sunat. Tetapi benda yang kita langgar kerana nak melakukan sunat, iaitu menutup aurat, adalah wajib. Kamu melakukan benda haram semata-mata nak melakukan sunat, cerdik ke kita? Cerdik ke? Nak ambil benda sunat, sanggup lakukan benda haram. Mana satu kita dapat dosa tu, dosa 100, benda yang sunat 50. 100 tolak 50. Kita ada 50 dapat. Dosa dapat 100, jadi negatif 50. Baik kamu duduk kat rumah tak gambar lagi bagus. Betul tak? Itu kalau kita guna. Itu baru guna sifir yang simple, matematik yang simple. Takkan kita tak boleh cakap, takkan kita tak boleh fikir benda macam tu kan? Dia cakap benda tutup aurat adalah wajib. Yang kamu duduk bersungguh hari ini sunat. Kamu tinggalkan yang wajib, kamu pergi ambil yang sunat, mana cerdiknya? Kan, kena ingat. Sampai pun dia sebut Allah Akbar, tak tahulah. Ikhwan cakap Allah Akbar, dia ingatkan kita, ingatkan diri kita sendiri, bukan cakap pada mereka. Ni, selak betih, apa ikhwan sebut semua lah apa yang dia buat. Lepas tu selak betih tu dah lari.
Lepas tu jauh sikit, perempuan pun jauh sikit. Alhamdulillah boleh masuk. Ikhwan cakap macam tu sebab ikhwan nak masuk tak boleh. Orang panggil, ikhwan tak boleh. Jadi ikhwan terpaksa cakap. Kalau orang tak panggil ikhwan, okey, ikhwan duduk belakang, tunggu sampai habis. Tapi dah orang panggil nak masuk tak boleh, kena kan. Assalamualaikum, I don't care lah. Jangan marah-marah. Kan? Lepas tu dia belakang sikit. Maknanya dia sokong. Sepatutnya tuan rumah yang tegur, bukan ikhwan. Kan? Tuan rumah tu dia tegur. Ini rumah aku. Yang perempuan pergi duduk kat sana, tunggu lagi datang. Tak payah nak ni. Ini semua kerja lelaki. Faham? Jadi kena ingat kita ni, jangan kegarahan kita, emosi kita untuk bergotong royong kononnya kita abaikan benda yang sepatutnya kita jaga kewajipan. Faham tak ni? Lebih lagi perempuan, jangan sampai orang tegur. Kamu tidak suka menerima teguran, jadi jangan sampai orang tegur. Betul tak? Kita pun tak suka tegur macam tu. Kita tak suka tegur macam tu. Tapi nak buat macam mana? Orang panggil saya tak boleh nak datang, kena datang pun ada. Jadi dia pun ke belakang sikit semua. Dia tunggu ikhwan balik pun nak gitu balik. Nak masuk balik. Lepas tu ikhwan pun cakap kat ayah ikhwan, lain kali kalau ada benda ni ikhwan tak datang lah, pok suruh ke apa ke, ikhwan cakap kenduri ada campur. Dulu lain tau, dulu dia buat kalau perempuan makan kat dapur. Kalau contoh orang miskin kan, dia akan buat perempuan makan kat dapur, ada 2 pintu. Kemah untuk lelaki. Sekarang orang tak kisah dah. Nak fikir pasal perempuan ke lelaki, orang tak kisah. Kan? Begitulah jadi. Benda tu larangan tu. Benda tu larangan. Waktu ikhwan cakap kat mak ayah ikhwan, ikhwan cakap kalau lepas ni tak kisah kenduri ke, korban ke, ada perempuan, ikhwan tak pergi. Tak nak pergi. Sebab macam ikhwan pergi dah tadi, nak ambil 50, dosa 100. Dah lah benda 50 tu kita bayar 400-500 korban kan. Balik-balik dosa lebih banyak daripada pahala. Untung tu perniagaan kita? Tak untung. Jadi benda baik kalau ada benda haram bercampur dengan dia, benda tu terus jadi tak baik. Sebab tu orang tu pelik bila ikhwan tegur. Dia kata takkanlah korban boleh ada dosa. Betul, haji boleh ada dosa. Macam tadi baca Quran kan, boleh ada dosa sebab Nabi kata kalau kamu baca Quran, Nabi larang baca Quran ketika dalam sujud. Baca Quran secara generalnya pahala ke tak? Tak ada benda yang paling besar pahalanya kecuali Quran, selain pada Quran. Sebab satu huruf 10 pahala, dan 10 pahala digandakan dengan 10. Satu huruf kita dapat 100. Ada lagi benda besar pada tu? Tak ada. Tetapi kalau kita baca Quran dalam sujud, yang dapat pahala paling besar jadi haram. Sebab Nabi larang. Nampak? Sama je orang nak pergi haji. Orang cakap haji bagus ke tak? Memang tak bagus macam mana? Rukun Islam dan sekali seumur hidup kena buat. Kan? Wajib lagi. Boleh jadi haram. Kalau perempuan keluar tak ada mahram, haji dia haram. Kalau dia guna duit tipu, haji dia haram. Betul tak? Jadi tak ada peliknya. Benda yang wajib boleh jadi haram, apa yang kamu pelik? Sebab kamu jahil. Dan kamu tak tahu kamu jahil. Kamu perasan, kamu pandai. Faham tak tu? Banyak benda. Contoh, cium Hajarul Aswad sunat. Tapi kalau nak cium Hajarul Aswad, kena sepak orang, pukul orang, haram. Cium je tak jadi haram. Nampak? Jadi nak pelik lagi ke kita? Tak. Jadi kalau nak buat benda baik pun, contohnya kita kena ikut apa yang ajaran Islam tu ajar. Kalau ada satu benda yang haram, sedangkan niat kita baik tapi kita buat benda tu ada benda haram, dia jadi haram. Kebanyakan orang dia macam tak nampak benda tu, bercampur perempuan lelaki haram kan. Tapi bagi makan pada orang benda baik. Dia terlebih emosi tengok ternampak hanya pada bagi makan pada orang. Sedangkan untuk bagi makan pada orang tu dia tak seperti macam jamuan ke apa kan. Yang macam tadi macam kat Malaysia orang dah tak buat kemah lain-lain dah. Dia niat nak bagi kononnya nama majlis kesyukuran. Tetapi bukan kesyukuran macam ni. Emosi yang lebih daripada akal itu. Dia semangat untuk cari pahala, sedangkan dia tak nampak yang dia dapat dosa lebih daripada pahala. Benda yang kita tak nampak tu kan, benda yang kita tak nampak. Jadi kita insya-Allah kita tutup di sini sajalah. Benarnya kita start lewat tadi, kita tutup di sini dengan selingan tadi. InsyaAllah kalau ada diberi umur yang panjang kita sambung. Boleh nak cerita pasal Jubair pun boleh, tak ada masalah. Ayah dia kita dah cerita dah.
pada minggu hadapan. Dan tahu dah apa yang terjadi pada ayah dia ni? Ingat nama-nama tu Mut'im bin Adi tadi, kan? Benda-benda macam tu susah kita nak jumpa kalau kita tak belajar sirah dengan terperinci. Kebanyakan ustaz-ustaz yang cerita waktu Isra Mi'raj semua tak masuk semua nama-nama sahabat, kan? Benda yang sama je lah, ulangan sejak tahun. Jadi ada nombor berapa tadi sebelum aku lupa? 309. Jubair bin Mut'im dah siap kan? Belum lagi sebab dah ada syarah hari, aku tak syarah lagi kan? Okey. Jadi tanda kat sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sederhana.